Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Dan bersama saya Siti Nur Aziah Zana Alam bagi langsung dari Parlimen bagi mesyuarat kedua penggal kedua Parlimen ke-15. Dan hari ini 13 Jun bagi tahun 2023 di mana persidangan Dewan Rakyat akan bersidang sehingga 15 Jun ini dan seterusnya diikuti juga dengan persidangan Dewan Negara yang akan bermula pada 19 sehingga 27 Jun akan datang. Baik, ini adalah sedikit informasi berkaitan dengan persidangan Dewan Rakyat semalam di mana difahamkan Kerajaan Perpaduan telah membentangkan usul serta membahaskan laporan tahunan dan penyata kewangan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam buat julung kalinya di Parlimen. Dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Osman Said berkata ia bagi membolehkan ahli Parlimen berbahas secara matang dalam usaha untuk memperkukuh dan juga memelihara hak asasi manusia. Dan juga jelas beliau lagi, kerajaan pada hari ini juga berpendirian bahawa perlu ada iltizam politik bukan sahaja sekadar untuk membentangkan laporan tahunan Suhakam tersebut, tetapi laporan berkenaan juga perlu dibahaskan dan juga diikuti dengan cadangan serta langkah penyelesaian bagi isu-isu yang telah dibangkitkan. Dan laporan itu juga mengandungi 7 bab yang menjelaskan aktiviti sepanjang tahun 2020 serta butiran terperinci pentadbiran dan juga kewangan termasuk berkaitan dengan orang asli, asal, isu pemerdagangan orang, pelarian serta pencari suaka, perniagaan dan juga hak asasi manusia selain Islam dan juga hak asasi manusia yang lain. Dan selain itu juga pelbagai perundangan telah dipinda juga bagi usaha reformasi undang-undang demi perjuangan hak asasi manusia termasuk pemansuhan hukuman mati, mandatori dan penjara sepanjang hayat. Baik, sebelum itu juga selain di TV1 juga di saluran berita RTM anda juga boleh ikuti kami di rtmparlimen.rtm.gov.my juga menerusi muat turun mudah RTM Klik ke telefon pintar anda di App Store, Play Store dan juga Huawei Apps Gallery. Baik saudara, bagi hari ini persidangan Dewan Rakyat akan dimulakan dengan waktu pertanyaan-pertanyaan menteri di mana 3 soalan tumpuan akan diajukan. Yang pertama soalan daripada ahli Parlimen Parit Sulong yang meminta Perdana Menteri menyatakan pembaharuan yang dibuat oleh kerajaan dalam pendekatan serta tata kelola undang-undang atau peraturan untuk mengekang ketirisan dan juga kebocoran wang awam serta nyatakan juga adakah kerajaan akan meneruskan pelaporan perbelanjaan dan pemantauan belanjawan negara. Dan juga selain itu soalan yang akan diajukan oleh ahli Parlimen Kota Baru yang juga meminta Perdana Menteri menyatakan jaminan kerajaan bahawa perjanjian penyelesaian sempadan yang baru ditandatangani antara Malaysia dengan Indonesia tidak akan menjejaskan hak kedaulatan dan merugikan negara, khususnya kesan negatif terhadap aktiviti ekonomi maritim dan jangka masa panjang. Dan selain itu juga soalan yang akan diajukan oleh ahli Parlimen Gopeng turut meminta Perdana Menteri menyatakan pelan hala tuju teknologi dan ekonomi hidrogen ataupun Hydrogen Economy and Technology Roadmap HETR yang diwujudkan oleh Mesyuarat Majlis Sains Negara NSC dijangkakan menjana 12.1 bilion ringgit kepada pendapatan negara menjelang tahun 2030. Dan apakah kelebihan Malaysia dalam usaha menjadi penggerak utama dalam ekonomi hidrogen berbanding dengan negara-negara seperti Jepun, Korea Selatan, China, Australia dan juga negara ASEAN yang telah mula menceburi sektor hidrogen. Baik saudara, selepas itu pula Dewan Rakyat akan diteruskan dengan pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan di mana soalan pertama akan diajukan oleh ahli Parlimen sempurna. Baik, seterusnya kami bawakan perhatian anda kepada persidangan Dewan Rakyat. Silakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu pertanyaan menteri. Peraturan Dewan. Tuan Yang Di-Pertua. Yang Berhormat Tanjung Karang, sebentar bagi saya pegang buku biru ni. Yang Berhormat, dengan izin, I woke up on the right side of the bed, alright? So let us do it today. I want it to be smooth sailing, ya. Kalau faham-faham lah. Okey, peraturan berapa? Peraturan 36 dalam kurungan 12. Mana-mana ahli yang mengelirukan kenyataan
mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan Dewan adalah disifatkan menghina majlis dan ahli itu boleh dirujuk kepada jawatan kuasa hak dan kebebasan bagi kesalahan itu. Saya ingin merujuk kepada satu usul yang saya telah serahkan pada tanggal 8 Jun 2023 lebih kurang pukul 4 petang kepada Speaker Dewan. Baik. Adakah saya baca usul ini? Baik, silakan. Okey. Yang Berhormat Datuk Dr. Zulkifli Hanafi Tanjung Karang mencadangkan satu usul dibentangkan untuk merujuk Yang Amat Berhormat Tambun kepada Jawatan Kuasa Hak dan Kebebasan Parlimen kerana telah berucap pada tanggal 23 Mei 2023 dengan mengelirukan Dewan Yang Mulia ini. Yang pertama, saya amat khawatir dengan sikap MP Tambun yang sewenang-wenangnya memberikan jawapan yang bertentangan dengan kebenaran dalam Parlimen ini. Jelas bertentangan dengan saranan MP Tambun sendiri yang pernah menegur ahli Parlimen agar menjaga Yang tata Berhormat susulan. Tanjung Karang, dengan izin, could you go direct to the point? Oh, okey. Kalau nak bercerita macam tu, masa Dewan ni banyak benda yang nak. Ya, ini usul yang saya serahkan. Pertama, isu kalimah Allah pada 23 Mei 2023, Tambun menafikan tidak rujuk kepada Yang di-Pertuan Agong dalam penarikan rayuan kes kalimah Allah ketika menjawab soalan di Parlimen ketika Tambun menafikan tidak rujuk kepada Yang di-Pertuan Agong dalam penarikan rayuan kes kalimah Allah ketika menjawab soalan di Parlimen ketika ditanya oleh MP Bagan Serai. Datuk Idris Ahmad meminta Perdana Menteri menyatakan adakah pihak kerajaan mendapatkan perkenan Majlis Raja-Raja Melayu dan berunding dengan Majlis Agama Islam negeri-negeri terlebih dahulu sebelum kerajaan secara diam-diam menarik balik rayuan dalam kes kalimah Allah yang begitu besar implikasi terhadap kedudukan Islam sebagai agama persekutuan. Perdana Menteri Keuangan menjawab. Tanjung Karang, saya guna bahasa yang paling senang. Apa dia isunya? Direct to the point. Kalau nak cerita panjang tu, tahu pun Yang Berhormat Ulangat. Perdana Menteri, terima kasih. Perdana Menteri menjawab, terima kasih Yang Berhormat Bagan Serai. Pertama, memang telah dirujuk ke bawah duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong memberikan pandangan supaya semua keputusan harus terikat dengan keputusan Majlis Raja-Raja. Daripada handset ada menyatakan dan kemudian kenyataan press conference yang telah dikeluarkan oleh Sultan Selangor menyatakan perkara tersebut jelas tidak dirujuk dan tidak dibincang. Dan Sultan Selangor setuju untuk membincangkan perkara ini di dalam Majlis Kebangsaan, Majlis Raja-Raja, MKI. Okay, itu baik. Isunya. Baik, Yang Berhormat Tanjung Karang. Perkara yang anda bangkitkan tu, what is the end product? Apa matlamat Yang Berhormat Tanjung Karang? Ke mana? Terus, to the point. Senang, kita tak buang masa Dewan. Perbuatan ini jelas bertentangan dengan Standing Order Dewan Rakyat mengikut Peraturan 36/22 2012 iaitu mengelirukan Dewan. Kita minta ianya dirujuk kepada Jawatan Kuasa Hak dan Kebebasan bagi kesalahan mengelirukan Dewan tersebut. Okey, jelas. Terima kasih. Itu matlamat yang Berhormat Tanjung Karang. Menghala ke situ kan? Ya. Okey, baik. Ini petua saya. Terima kasih. Kita di Dewan ni, segalanya dengan apa polemik sekalipun, kita pegang pada ni. Dia punya bapa, the konsti, perlembagaan. Apa yang Berhormat bangkitkan tu, semuanya teratur dalam ni. So, Yang Berhormat, perkara-perkara 18, 17, ada kan? So, Yang Berhormat, kalau tak puas hati pun ada peraturannya. Please do it. Ya, dengan izin. Usulkan kepada speaker dan akan dijawab. Macam mana saya nyatakan tadi. Baik siapa sekalipun. Anybody. We stick to this and this. Ini kanan perlembagaan. Kiri peraturan. Semua ada. Kalau saya nak baca, Yang Berhormat rasa dah setengah tahun dah ni. Tuan Speaker, saya telah menghantar usul pada tanggal 8 Jun 2023. Baik. Dia ada belum peraturan dapat juga. jawapan. Kalau Yang Berhormat tak puas hati, aturan tu pun ada lagi. 17, 18, 27 dan braket 3.
Nak panjang-panjang lagi buang masa ni. Ini Perdana Menteri ada sini. Nak menjawab soalan yang berkaitan. So, saya dah putuskan, petua saya yang berhormat usulan. Biar speaker akan menjawab berpandu dengan handset dan sebagainya. Faham Right? Let us not waste the time Terima kasih. of the rakyat. How is the day, Damansara? Good. Izin. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Setuju Dewan, ready proceed waktu pertanyaan. Dan dengan ini saya akan memanggil MKT punya persoalan. Dipersilakan Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad yang berhormat Parit Sulong. Terima kasih Yang Berhormat Speaker. Parit Sulong minta Perdana Menteri menyatakan pembaharuan yang dibuat oleh kerajaan dalam pendekatan serta tata kelola undang-undang atau peraturan untuk mengekang ketirisan dan kebocoran wang awam, serta nyatakan juga adakah kerajaan akan meneruskan pelaporan perbelanjaan dan pemantauan belanjawan negara. Terima kasih. Silakan Perdana Menteri. Terima kasih Yang Bertuah. Terima kasih Parit Sulong. Saya tak keberatan kalau nak jawab Tanjung Karang supaya perkara ini jangan berlanjutan dan jangan tipu masyarakat dan mengelirukan Dewan dan mengelirukan rakyat. Kita guna agama dan cuba mengelirukan rakyat, tapi oleh kerana saya patuh pada peraturan, itu terserah kepada keputusan Yang Berhormat Timbalan Speaker, apakah boleh ataupun saya terus dengan jawapan ini. Baik, Yang Berhormat Tambun. Silakan. Dengan jawapan ini? Ya. Tak boleh ulas yang... Boleh. Baik. Yang Berhormat Perdana Menteri, tempoh ini adalah hak yang berhormat Perdana Menteri. Terima kasih. Betul. Ini kenyataan itu kalau baca betul, tak akan mengelirukan. Dan memang dirujuk kepada Yang di-Pertuan Agong, dan kali kedua sebelum Kabinet membuat keputusan, saya menelpon Yang di-Pertuan Agong. Pertamanya perjumpaan sehari sebelum itu. 7 Februari itu di hadapan Jemaah Menteri, dalam mesyuarat Jemaah Menteri. Saya menelpon Tuan Agong tentang keputusan baru, iaitu nak merujuk kepada Majlis Raja-Raja dalam soal pindaan. Fahamlah. Yang kita kata dua perkara. Pertama, pendirian kita soal Allah yang saya jawab bagan serai, itu betul. Ya, iaitu merujuk kepada Yang di-Pertuan Agong. Tetapi yang keputusan yang dibuat kemudian itu adalah kerana kita nak buat pindaan, nak tarik balik ke peraturan KDN yang menetapkan tentang peraturan membolehkan import barang-barang yang dilarang mengikut keputusan Majlis Raja-Raja. Jadi itu yang kita lakukan. Yang saya menghadap ke Berduli Sultan Selangor atas titah tuanku, itu bukan soal keputusan lama. Tanjung Karang faham dan Sultan Selangor itu sultan kamu di negeri Selangor. Baca apa yang Sultan Selangor sebut, iaitu dalam soal perakuan kabinet tentang tidak membolehkan Allah digunakan di semenanjung tanah Melayu diperkenan. Kemudian kelonggaran untuk Sabah Sarawak saya jelaskan, dan kemudian oleh kerana ada pindaan, tuanku memberi pandangan sebaiknya pindaan yang nak dicadangkan itu atau memperkemas peraturan itu sebaiknya dibawa dulu kepada Majlis Kemajuan Islam supaya tuanku sendiri akan persembah kepada Majlis Raja-Raja. Apa yang bertentangan ni? Nak putar belit, nak tipu rakyat sebab apa? Nak dapat keuntungan politik, jangan dengan menipu. Itu memang kerja dia, PM. Jadi itu yang saya nak jelaskan. Ia ada dua perkara yang berbeza, yang betul. Pertama, kenyataan yang dirujuk kepada rayuan kepada mahkamah yang ditarik. Yang kedua, tentang pindaan yang kita rujuk semula kepada Majlis Raja-Raja ini tentang pindaan. Yang kita peraku itu keputusan Raja-Raja Melayu yang dulu. Sekarang bila ada
usaha nak memperkemas, nak membatalkan peraturan, itu yang kita rujuk. Tetapi Sultan Selangor berpendapat dan saya bersetuju dengan pandangan Tuanku Sultan Selangor, iaitu lebih baik kita lihat yang teliti itu di Majlis Kemajuan Islam, kemudian diangkat untuk pertimbangan raja-raja. Dan dia sebut, baginda menyebut, tidak dipikirkan ada masalah sama sekali kerana keputusan itu akan memperakui keputusan Majlis Raja Melayu yang terdahulu dan akan hanya memperkemas supaya jangan ada kekeliruan, mempermudahkan tindakan oleh badan penguatkuasaan. Jadi itu yang saya buat. Baik. Ibu Mat, tentang soalan Speaker, adakah jawapan ini dibenarkan soalan tambahan yang diberikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri sekejap tadi? Adakah dibenarkan soalan tambahan? Yang Berhormat Kota Baru. Ya. Saya merujuk standing order juga. Dengan izin Ya. At the end of the day, penghujungnya the person who sits here decide. Yeah, that's why I ask your petua. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dibenarkan oleh Yang Petua untuk memberi jawapan berkenaan. Soalan saya, adakah dibenarkan soalan tambahan ke atas jawapan itu? Itu je. Itu je saya tanya. Yang Berhormat Kota Baru. Ya. Kalau boleh, tak boleh lah. Saya benarkan. Ya. Clear. Ya. So, itulah petua saya. Saya benarkan Perdana Menteri untuk menjawab. Untuk bercakap. Soalan saya, adakah dibenarkan soalan tambahan terhadap jawapan atau penjelasan itu? Itu yang saya nak. Yang Berhormat Kota Baru, saya membuat keputusan, saya bagi leeway kepada Perdana Menteri untuk bercakap. Ya. Masa dan ketika ini. Maksud saya soalan tambahan benar ke tak? Kalau benar, benarlah. Tak benar, saya tak benar. Lah. Ya? Saya benarkan. Yang ni, yang disebut tadi? Ya, tak ini masalah. Boleh saya tanya soalan tambahan sekarang? Sebentar. Yang Berhormat Perdana Menteri telah menjawab. Ya. Okey. Ya. Selesaikan Yang Berhormat Perdana Menteri apa yang Berhormat Perdana Menteri nak nyatakan. Kalau selesai, saya benarkan soalan tambahan. Dua isu yang berbeza yang satu soalan ambiguity, satu soalan penjelasan tadi. Saya tanya penjelasan. That is a different issue. Ya. Alright. Soalan ni Perdana Menteri akan menjawab. Okey. Sekarang Yang Berhormat Perdana Menteri memohon untuk menjelaskan isu Tanjung Karang tadi. Yalah, penjelasan itu adakah dibenarkan soalan tambahan? Itu yang persoalan saya. Tidak dibenarkan. Tak benar lah. Jawab tak benar. Ya. Tak benar lah. Okay, jelas. Benarkanlah yang betul. Purpose of record dalam Dewan ini. Itu Peraturan 43. Ya, tak apa. Saya terima lah. Okay. Saya terima. Dan boleh. Nanti saya bimbang yang betul kalau ini dibangkit seolah tidak boleh tanya. Saya nak bagi tahu, tanya soalan kemudian ikut peraturan dengan kebenaran speaker, walaupun ini Prime Minister's question time, ada soalan, saya bagikan sedikit ruang tadi, dan kalau ada soalan tambahan bangkit dan saya akan jawab kemudian. Baik. Tak ada masalah. Ini macamlah PM kita maulah. Mengenai soalan yang dibangkitkan oleh Parit Sulong, kita dah akui tentang soal hutang, soal defisit, saya dah jawab. Tapi beberapa langkah yang dibangkitkan itu, termasuk yang pertama bagi saya adalah good governance ini, iaitu perolehan kerajaan mesti telus dan terbuka. Kerana kerja menggunakan rundingan terus dengan menggunakan wang untuk parti dan untuk peribadi itu terlalu berleluasa dan ini dihentikan. Keduanya, pemberian subsidi lebih bersasar. Berbeza dengan keputusan lalu yang memberikan subsidi termasuk kepada orang kaya. Dalam bidang elektrik ini, orang-orang yang dalam kategori terkaya harus bayar kadar elektrik tetapi tidak dinaikkan bagi majoriti rakyat, hampir 90% tidak dinaikkan kadar elektrik. Kemudian penguatkuasa itu diminta lebih tegas, bukan saja SPRM, LHDN dan badan penguasa lain, supaya tidak ada keterisan atau cuba mengekang keterisan hasil dan subsidi antara sindiket penyeludupan seperti diesel, arak dan rokok. Berikutnya adalah mula menamatkan unsur monopoli seperti mana di rangkaian 5G dan juga import barang makanan yang menyebabkan harga lebih rendah daripada beberapa tahun yang lalu. Berikutnya ya, laporan Ketua Audit Negara harus dibahaskan, dan itu yang kita cuba memulakan, bukan khusus untuk tahun ini. Perbahasan laporan
Ketua Audit Negara seperti mana juga perbahasan suakam kita mulakan. Jadi ada yang bimbang kerana kata ini bukan presiden. Prime Minister's Question Time begini pun bukan presiden tapi tidak dibantah. Begitu juga laporan Ketua Audit Negara tidak presiden. Boleh dilakukan yang baik, apa salahnya? Laporan Ketua Audit Negara tidak semestinya kita setuju atau tidak setuju tapi bahas. Kemudian yang penting yang betul ialah akta tanggungjawab fiskal serta akta perolehan kerajaan akan dibentangkan dalam sebaiknya sebelum akhir tahun ini. Tentang belanjawan untuk meringankan beban kos sara hidup, sehingga Mei 2023, 158 bilion ringgit atau 41% daripada keseluruhan peruntukan belanjawan 2023 telah dibelanjakan. Yang ini kapasiti terbaik suku tahun pertama dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. 3 bilion ringgit bayaran fasa pertama dan kedua, sumbangan tunai rahmah yang memanfaatkan 8 juta orang penerima. Dan begitu juga bantuan khas keuangan untuk pesara, lebih 1 juta pesara, 1.3 juta penjawat awam. 3 bilion untuk subsidi elektrik, 11 bilion subsidi produk petroleum. 800 juta bantuan awal persekolahan. Pengecualian stem, duty stem 100% diberi bagi pembelian rumah berharga tidak lebih RM500,000. Pengecualian duty stem 75% pembelian rumah berharga di antara RM500,000 hingga RM1 juta. Duty stem ke atas surat cara pindah milik harta tanah secara kasih sayang melibatkan ibu bapa, anak, datuk, nenek, cucu dikecualikan sepenuhnya terhad kepada 1 juta pertama nilai harta tanah. Ada beberapa yang lain dan yang penting ini ialah tentang sumbangan tunai rahmah fasa 3 yang melebihi 2 bilion ringgit, bilangan penerima 8 juta, itu akan disalurkan sebelum hari haji insya-Allah, dan juga belia RM200, belia 18 hingga 21 tahun akan disalurkan sebelum minggu ketiga tahun ini. Yang Berhormat Paris Sulong, tambahan. Terima kasih. Terima kasih. Tahniah saya nak ucapkan kepada kerajaan atas komitmen kerajaan dalam mengurus dana awam. Walau bagaimanapun ada yang berpendapat yang rundingan terus perlu diteruskan khusus bagi projek tertentu dan segera yang membabitkan kepentingan rakyat. Soalan tambahan saya kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah adakah segala pembaharuan dalam tata kelola ini akan mengakibatkan pelaksanaan projek-projek infra yang sedang berjalan menjadi lewat siap, dan adakah ia juga akan menyebabkan projek baru juga lewat diumumkan oleh kerajaan? Terima kasih. Silakan Yang Perdana Menteri. Terima kasih. Saya setuju dengan pandangan Parit Sulong kerana kebimbangan kita ialah kelewatan pelaksanaan projek. Tetapi kita harus ingat juga dalam puluhan kes rundingan terus ini, kerja mengambil komisen dan menyakau wang rakyat itu terlalu berleluasa dan ini harus dihentikan. Jadi untuk menyelesaikan masalah yang dibangkitkan oleh Parit Sulong, kita telah memulakan rundingan dengan secara terbatas, memberi ruang kepada pegawai daerah umpamanya di peringkat tertentu dan kementerian-kementerian. Umpamanya dalam sekolah daif, klinik daif, ya. Kalau projek itu sehingga 1 juta ditingkatkan 500 sehingga 1 juta, maka diberikan kelonggaran kepada pejabat daerah untuk membuat tender terbatas. Saya menolak keras soal rundingan terus ini kerana tidak ada pemantauan dan ini hanya sepakatan di antara syarikat itu dengan orang berkenaan. Dan oleh itu dalam kes umpamanya lift usang, kalau kita buat tender, lift itu mungkin mengambil masa 3 bulan untuk diperbaiki. Oleh demikian, untuk lift yang perlu diganti atau diperbaiki di antara 500,000 hingga 1.2 juta ringgit, harga perolehan kerja itu
juga memproseskan proses yang lebih cepat melalui tender terhad, terbatas atau prakelayakan terpilih. Kemudian untuk Sabah dan Sarawak, semua projek-projek 50 juta ringgit ke bawah itu diserahkan sepenuhnya kepada Jabatan Kerja Raya atau Jabatan Teknik Sarawak dan Sabah. Itu akan mempercepatkan, dia tidak perlu rujuk ke Kementerian Keuangan ataupun agensi pusat. Begitu juga kementerian agensi tidak perlu merujuk kepada Jabatan Teknik di Central Agency bagi projek di antara RM500,000 yang sebelum ini adalah RM200,000. Jadi maknanya kita sekarang kena tingkatkan khidmat jurutera daerah, memberi ruang kepada mereka memperbaiki jalan, federal road yang rosak atau berlubang, dan sekolah, klinik dan projek-projek prasarana kecil. Yang berhormat, tanya Karang, silakan. Terima kasih Yang di-Pertua. Adakah respon yang amat berhormat Perdana Menteri berhubung perolehan vaksin COVID-19 yang kononnya dilakukan tanpa persetujuan peguam negara ketika pandemik? Dan malangnya, kenyataan ini terbukti tidak benar apabila usul kertas putih pengurusan perolehan vaksin 19 yang jelas menyatakan perjanjian perolehan vaksin telah disemak oleh Jabatan Peguam Negara. Adakah yang amat berhormat Perdana Menteri bercadang untuk menarik balik kenyataan tersebut serta berhati-hati apabila mengeluarkan kenyataan terutama melibatkan kepentingan awam tanpa menggelirukan mana-mana pihak? Dan yang kedua, saya ingin bertanya, adakah kerajaan sedar bahawa dasar flip-flop boleh menjejaskan keyakinan orang ramai di sebalik janji tata kelola termasuk isu U-turn baru-baru ini? Yang berhormat, soalan. Ya, soalan. Ya, soalan saya. Dasar flip-flop berkenaan dengan meneruskan pemberian subsidi ayam dan telur setelah diumumkan ditarik balik, kemudiannya meneruskan JPA kepada pelajar perubatan pergigian farmasi, sedangkan jawatan bertulis Menteri pada 10 Jun menyatakan telah ditamatkan. Terima kasih. Terima kasih. Soal vaksin ini, Tanjung Karang tidak teliti keseluruhannya. Ada kebenaran dibangkitkan, ada sebahagian yang tidak dirujuk kepada Peguam Negara. Keduanya, soal flip-flop JPA dengan ayam, ini keputusan lama, harus dihentikan. Keputusan kita diteruskan. Apa yang flip-flopnya? Kalau keputusan itu membebankan rakyat, Tanjung Karang patut bangkit. Keputusan membantu rakyat, Tanjung Karang nak jadi juara siapa? JPA, keputusan JPA ini keputusan lama, ada rekod. Saya hadir mesyuarat JPA. Memang ada keputusan lama untuk mengkaji semula dan menghentikan. Bila saya pengusikan, jadi yang diumumkan itu keputusan lama. Bila saya pengusikan mesyuarat JPA, keputusannya yang saya buat sambung. Beasiswa. Ya, begitu juga tentang ayam dengan ayam dan telur. Dia ada keputusan dia habis Jun. Itu keputusan lama. Jadi kementerian hanya umumkan keputusan. Rojok pada Menteri Keuangan dan Perdana Menteri, saya kata sambung. Keputusan pengumuman itu bukan flip-flop, keputusan lama. Kita diumum ikut prosesnya. Tapi bila dimaklum kepada saya, diteliti balik, ini akan membebankan rakyat, raya haji dekat, kita tolonglah rakyat. Jadi beza saudara yang berhormat Tanjung Karang yang duduk tak berapa puas hati kerana flip-flop. Kalaupun flip-flop untuk bantu rakyat, saya akan flip-flop. Ya. Buat apa tak mau flip-flop tapi bebankan rakyat? Kalau tak mau flip-flop, keputusan kabinet dulu. Ya, masa Perikatan Nasional apa dia? Naik elektrik untuk semua. Baik. Saya tukar. Mana Perdana Menteri Tambun tukar. Flip-flop tidak bebankan rakyat. Tak naik. Tak betul tu ya Mat. Tak betul. Tak betul, tak betul. Banyak pembohongan dari warna itu. Saya ada rekod. Tak betul. Jawapan Itulah PM. Jawapan Kota Baru semua. Ada rekod di parlimen. Yang berhormat, Ya, saya naikkan tahun depan. Kota Raja kata nak hentikan. Kota Raja beritahu nak hentikan subsidi. Yang berhormat, Ulu Terengganu duduk. Kota Baru sebut tentang elektrik. Ada rekod dia.
Okey. Nah, sekarang ni betul Kota Raja kata terpaksa hentikan subsidi bulan Jun ikut keputusan lampau. Tambun kata sambung. Apa masalah dia? Kita beransur. Tanjung Karang tinggal kapal ni, tertinggal kapal. Tanjung Karang. Yang berhormat nak bercakap pergi ya. Jangan duduk dan bercakap. Peraturan 41. Kita persilakan Datuk Seri Taqiyuddin bin Hassan yang berhormat Kota Baru. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Kota Baru minta Perdana Menteri menyatakan apakah jaminan kerajaan bahawa perjanjian penyelesaian sempadan yang baru ditandatangani antara Malaysia dan Indonesia tidak akan menjejaskan hak kedaulatan dan merugikan negara, khususnya kesan negatif terhadap aktiviti ekonomi maritim dalam jangka masa panjang. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Perdana Menteri. Terima kasih Kota Baru. Perjanjian ini dimeterai setelah diperakui oleh Jabatan Maritim Kementerian Luar, Majlis Keselamatan Negara, Peguam Negara, Jabatan Pemetaan, Hidrografi Malaysia, Jabatan Ukur dan Pemetaan tadi ya. Jadi setelah mereka teliti dan perjumpaan akhir dengan saya di puas hati, barulah kita meterai. Dan ini berlanjutan. Tatkala perbincangan saya dengan Presiden Jokowi bulan Januari, kita sebagai negara sahabat harus selesaikan perkara yang berlarutan selama 18 tahun. Jadi sebab itulah pada 8 Jun kita mengakukan persetujuan berdasarkan, ini prinsip dia, kepentingan kita, titik sempadan yang tidak kita pertikai dan undang-undang antarabangsa terutama Konvensyen Undang-Undang Laut 1982, United Nations Convention on the Law of the Sea 1982. Yang jadi masalah ni ialah sebahagian daripada kita yang menjerit-jerit di luar, dia tak baca treaty itu. Dia tak baca kenyataan bersama. Kenyataan bersama itu tidak termasuk, treaty ini tidak termasuk kawasan yang masih dirunding. Termasuk yang disebut di Sebatik, Sulawesi Selatan. Kerana dalam memuktamadkan, kita akan undang wakil Sabah. Dan oleh kerana belum ada persetujuan, maka bab ini yang kecil ini belum lagi diselesaikan. Begitu juga tentang treaty ini tidak melibatkan kawasan had pelabuhan Tanjung Pelepas yang juga dibicarakan. Tidak termasuk sama sekali kepentingan Tanjung Pelepas. Kemudian bahawa garis penyelesaian bagi segmen 8B, 8C ada dalam peta, kononnya memberikan impak negatif, juga tidak berasas kerana kawasan itu termasuk kawasan milik Malaysia. Jadi rundingan untuk melengkapkan garis sempadan wilayah di Laut Sulawesi masih diteruskan. Ada yang sebahagian kecil, ya, iaitu titik M, B1, tak salah saya, B, C dan P. Itu masih belum dapat dimuktamadkan kerana saya beritahu kepada Presiden Jokowi itu Malaysia masih bertahan sebagai milik Malaysia dan Presiden Jokowi kata setakat pakar-pakar dia sebut milik dia. Maka kita menangguhkan dan meneruskan perbincangan. Jadi yang diteliti itu oleh kedua pihak, aspek teknikal, perundangan, ekonomi dan telah disepakati dan saya puas hati kerana delimitation of the territorial sea between states with opposite or adjacent coast dalam artikel 15 itu kita patuhi sepenuhnya dan kita juga mengambil kira keputusan ICJ, Mahkamah Keadilan Antarabangsa. The most logical and widely practiced approach is first to draw provisionally an equidistant line
and then to consider whether that line must be adjusted in light of the existence of special circumstances. Nah, kedua-dua peraturan ini kita ikuti mengikut peraturan. Ada yang bangkitkan soal, baik, saya jawab sekat itu dulu dan terima kasih. Yang berhormat, Kuasa Baru. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Perdana Menteri di atas jawapan diberikan sekejap tadi. Yang Berhormat Tuan Yang Di-Pertua, apabila kita bercakap mengenai sempadan wilayah sesebuah negara, ia tentunya berkait rapat dengan soal kedaulatan ataupun sovereignty negara tersebut yang seringkali menjadi pertikaian antara negara-negara berjiran, seumpama kita dengan Indonesia sekarang ini. Dalam hal ini, ramai berpandangan langkah yang telah diambil oleh Yang Berhormat Perdana Menteri menandatangani perjanjian dengan Presiden Indonesia baru-baru ini berkaitan pertikaian maritim Malaysia-Indonesia ini bukanlah satu langkah proaktif untuk menyelesaikan pertikaian yang disebut tadi sudah 18 tahun, tetapi ianya lebih suatu langkah kompromi yang kurang berhati-hati yang boleh merugikan usaha melindungi hak wilayah Malaysia dan menyentuh soal kedaulatan negara. Tindakan kerajaan dan Yang Berhormat Perdana Menteri juga jelas, ini penting, membelakangkan pandangan pakar-pakar maritim kita yang selama ini membantu kerajaan dengan tekun dalam usaha melindungi hak wilayah maritim. Mereka memberi pandangan pakar, expert opinion, agar Malaysia tidak berkompromi dengan tuntutan Jakarta yang membabitkan kawasan laut di Laut Sulawesi dan di bahagian paling selatan di Selat Melaka. Pandangan mereka, langkah ini merugikan Malaysia, di mana negeri Johor pada pandangan mereka akan kehilangan wilayah laut termasuk menghadapi kesan negatif aktiviti ekonomi maritim di pelabuhan Tanjung Pelepas, manakala pelabuhan Tawau Sabah akan. Yang Berhormat, ini bukan ruang untuk Yang Berhormat bersyarah. Direct to the question. Kalau nak ikut macam tu, masa dah lebih 2 minit dah. Right? Please get to the point. Dengan izin. Ya. Saya nak tanya Perdana Menteri. Oleh kerana Perdana Menteri, saya ada 4 soalan sahaja. 4 sahaja. Yang pertama soalan saya, adakah langkah yang diambil oleh Yang Berhormat Perdana Menteri dalam hal ini, iaitu menandatangani perjanjian dengan Jokowi, telah mengambil kira pandangan pihak yang berkepentingan, interested parties, khususnya Kerajaan Negeri Johor dan Kerajaan Negeri Sabah, dan jika ada konsultasi atau engagement itu, bila dia dibuat? Soalan pertama. Soalan yang kedua, sekiranya kerajaan tidak mahu lagi menggunakan pakai nasihat pakar-pakar maritim yang saya sebutkan tadi, saya mahu tahu, adakah sekarang ini kerajaan mempunyai penasihat baru di dalam aspek maritim yang dirundungi oleh pihak kerajaan? Jika ada, sila nyatakan siapa penasihat baru ini. Yang ketiga, dalam membuat keputusan menandatangani perjanjian berkaitan dengan Indonesia, adakah kerajaan mengambil kira asas garisan sempadan antarabangsa seperti yang ditetapkan oleh Konvensyen Antarabangsa Undang-Undang Laut seperti yang disebut oleh Yang Berhormat tadi, tapi khususnya pasal 121 yang mana kita yakin kita Malaysia mempunyai merit dalam tuntutan ini. Tak perlu bincang, tak perlu kompromi. Kita ada merit sebagaimana keputusan ICJ dalam kes Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Dan yang keempat, ini juga penting Yang Berhormat, apakah sikap kerajaan Malaysia terhadap tindakan negara Singapura yang telah menyatakan persetujuan dengan Indonesia mengenai sempadan maritim dalam kawasan yang mana Malaysia juga mempunyai tuntutan dalam kawasan yang sama, iaitu dalam kawasan 3 batu nautika daripada pantai Johor. Itu 4 soalan saya. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Terima kasih Kuasa Baru. Apa dia soalan Kuasa Baru? Ramai berpandangan. Pakar maritim. Siapa yang pandangan? Pakar mana yang dibicarakan? Ya? Kemudian telah melanggar yang mana? Peraturan mana? Peruntukan mana? Dia peguam. Bincang samar-samar begini tak payah peguam. Ketua kampung pun boleh. Peguam ini harus spesifik. Ya,
marah apa? Jawablah. Nombor satu, apakah pandangan pihak berkepentingan? Johor, Tuanku Sultan telah dimaklum bahawa ini sempadan ini 3 batu nautical miles, 3 batu nautika daripada kawasan. Ini jauh, tidak termasuk perbatasan Johor. Satu. Sabah tidak dimeterai dalam hal ini. Ketua Menteri Sabah dimaklum bahawa memuktamadkan Pulau Sebatik dan kawasan yang melibatkan Tawau dan Sabah itu ditangguh sehingga ada persetujuan baru kerana kita belum bersetuju. Saya ada cakap tadi, dengarlah. Soalan kedua, pakar maritime. Pakar maritime mana? Saya dah sebut nama-nama. Kementerian Luar, Jabatan Maritim, MKN, Peguam Negara, Jabatan Ukur dan Pemetaan, Hidrografi Malaysia. Menteri Luar dan Kementerian Luar yang menjalankan kebanyakan tugas itu. Tapi sebelum saya meterai, perjumpaan akhir saya masih berdepan dengan mereka. Jadi pakar-pakar ini mengesahkan ada pakar baru yang Kota Baru nak sebut, carilah. Sebut kepada saya nama siapa. Ini pakai sembrono aja. Baik, dan semua mengikut peraturan asal sempadan 121, tidak ada pelanggaran langsung. Yang dipersetujui adalah yang dipersetujui oleh semua pakar-pakar kita. Ya. Yang tidak dipersetujui, yang kita agak ambil berat sikit tentang kawasan perairan Tanjung Pelepas, tidak terlibat. Yang keduanya, soal yang betul-betul jadi masalah ialah soal persepadan dengan Sabah, yang kita tidak bersetuju. Baik. Mengenai soalan keempat tentang Singapura. Singapura dan Republik Indonesia itu buat perjanjian 2009. Masa itu Pagoh, beras semua dalam kerajaan. Dan apa yang kita lakukan? Sampai sekarang, Yang Berhormat harus tahu ya, perjanjian Singapura Republik Indonesia, perjanjian 2009 itu telah dibantah oleh kerajaan Malaysia. Dan saya telah maklum kepada Presiden Jokowi bahawa kita tidak boleh terima yang ini kerana ia menjejaskan kepentingan Malaysia. Baik. Jadi penjelasan saya, empat soalan ini itu hanya digunakan sebagai ruang politik murahan. Sebab mana mungkin, ya, kalau disebut, ya, pakar mana, sebut pakar mana, perjanjian mana yang dilanggar, peruntukan mana yang dilanggar, kawasan mana yang diserah pada Indonesia yang mengabaikan kepentingan kita. Yang saya sebut tadi, yang kita kira betul-betul kawasan pelabuhan Tanjung Pelepas yang sebenarnya keluar daripada perbatasan negeri Johor, dan kemudian Sabah yang tak dapat kita persetujui. Walaupun saya dah minta pegawai cari jalan runding supaya ada win-win situation. Ya. Saudara sebut tentang sipadan ligitan. Sipadan ligitan itu tengok rekod. Yang pergi runding dengan Presiden Soeharto itu saya sebagai Timbalan Perdana Menteri untuk mengambil keputusan dipersetujui oleh Presiden Soeharto untuk bawa sipadan ligitan. Nak mengamuk pasal apa? Yang berhormat Pagoh, saya beri laluan kepada Yang Berhormat Tampin. Duduk. Terima kasih Datuk Yang Speaker. Terima kasih saya ucapkan kepada Yang Amat Berhormat Tambun atas jawapan yang cukup jelas sebentar tadi, sekaligus menjawab segala tomahan dan dakwaan yang dilemparkan terhadap kerajaan berhubung isu sempadan maritim ini. Juga saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada kerajaan hari ini kerana kebijaksanaan kerajaan hari ini Malaysia telah menang pertikaian mahkamah berkaitan tuntutan waris Sultan Sulu. Soalan saya, apakah lagi perkara yang ingin dicapai? Okey, diam sekejap. Soalan saya, apakah lagi perkara yang ingin dicapai oleh kerajaan dalam tempoh 5 tahun mendatang menerusi hubungan akrab yang sedang terjalin bersama Indonesia dalam bidang ekonomi, perdagangan dan juga pelaburan supaya dapat dimanfaatkan dan dinikmati oleh rakyat Malaysia? Terima kasih, Datuk Speaker. Silakan Yang Berhormat Perdana Menteri. Terima kasih. Soal hubungan dengan Indonesia, saya nak jelaskan. Bagi saya, jangan kita politikkan. Kepentingan hubungan Malaysia-Indonesia satu rumpun, majoriti umat Islam, soal budaya, soal pendidikan, soal ekonomi, soal
perdagangan, pelaburan, itu kita harus tingkatkan. Dalam 6 bulan ini, saya beritahu Presiden Jokowi dan dia pun sambut sangat baik. Dan dia akui bahawa hubungan kita itu dapat ditingkatkan. Dan ini penting, kerana ramai bukan masalah rakyat Malaysia ini ramai juga dari rumpun yang sama. Tetapi hubungan itu daripada satu negara sahabat yang sangat penting untuk kepentingan strategik, kepentingan ekonomi, kepentingan budaya dan Islam. Jadi saya tidak fikir kita patut remehkan hal ini. Apakah ini bermakna kita akan korbankan kepentingan kawasan dan sepadan kita? Tidak. Seperti mana pendirian kita tentang Batu Putih. Kita tidak tolak ansur sama sekali. Dan kabinet sekarang, walaupun keputusan dibuat oleh yang lalu, kita bantah keras keputusan yang lama. Yang tak betul. Begitu juga tentang sempadan ligitan. Ya. Dan sekarang dalam soal sempadan, yang disebut ni yang sama-sama. Ada dengar berita, ada pakar. Saya rojok, speaker, saya rojok pegawai yang ini. Ya. Kerana ini soal maritime, saya tahu satu kesilapan kita menandatangani, berkurun-kurun kita akan dipersalahkan. Seperti ini kes Batu Putih. Jadi sebab itu, dalam mesyuarat akhir saya beritahu ke Menteri Luar, saya nak jumpa sendiri semua pakar dan pegawai yang dipertanggungjawabkan. Dan saya tanya soalan ini, bila disahkan dan ikut hujah-hujah, terutamanya Jabatan Peguam Negara, barulah kita tanda tangani. Itu pun ada hak yang tak dapat dipersetujui lagi. Perkataan itu, Yang Berhormat Bagus. Mic Yang Berhormat. Yang Berhormat telah menyatakan pada hari ini nak menjawab dan saya ucap terima kasih lah. Kalau boleh diizinkan satu soalan daripada saya lah. Pertamanya terima kasih kepada Yang Berhormat yang telah menjelaskan bahawa apa yang telah dimeterai dengan pihak Indonesia itu bukan satu perjanjian yang komprehensif. Ada banyak caveat. Maknanya ia bersetuju atas perkara yang mungkin boleh bersetuju, tapi banyak lagi perkara yang tak lagi diselesaikan. Macam contoh tadi, sama ada soal yang berkaitan dengan sempadan di mana melibatkan negeri Johor, negeri saya lah, ataupun di Sabah. Ini perkara-perkara yang dianggap penting. Selain daripada itu yang berkaitan Pulau Sebatik ataupun dengan soal Ambalat. Ini kes-kes yang telah pun selama ini menjadi isu ataupun dispute. Jadi sebab itu saya nak minta jaminan daripada Yang Berhormat Perdana Menteri bahawa bila mana nak diselesaikan nanti, pasal banyak lagi rundingan akan diadakan, boleh tak dijamin supaya apa yang dikatakan tuntutan hak Malaysia itu tidak kita kompromi langsung. Dan kalau begitu, apakah dengan pihak kita berkata begitu, pihak Indonesia akan mengikuti kehendak kita? Pasal selama ini pun tuntutan yang kita dibuat ni bertindih, pihak Indonesia tak bersetuju langsung. Walau 1 inci pun mereka tak berganjak untuk mempertahankan hak mereka. Kita kata itu hak kita dan kita tidak akan berganjak. Jadi soalan saya, sama ada jaminan untuk pastikan, mana ada lagi proses rundingan yang saya kira mungkin tidak akan selesai cepat, bahawa itu tidak akan berlaku. Dan keduanya, sama ada bila mana perjanjian itu nak dimeterai akhirnya nanti yang agak komprehensif, yang merangkupi semua perkara itu, rakyat akan diberikan peluang untuk melihat sendiri. Sebenarnya apa yang telah dimeterai atau ditandatangani pada waktu itu, dia tidaklah mengkompromi kedaulatan negara kita. Itu soalan saya. Silakan Yang Berhormat Perdana Menteri. Terima kasih Pak Gu. Itulah soalan. Itu beda daripada kecaman di luar. Yang ditanya itu ialah keperluan satu perjanjian komprehensif. Saya setuju. Jaminan bahawa tidak akan dikorbankan kepentingan kedaulatan negara. Itu memang pendirian kita. Apakah melibatkan negeri Johor? Setakat tidak ada kawasan yang melibatkan negeri Johor. Yang melibatkan hanya Sabah. Dan saya telah jawab tadi, soal Sabah ini bukan saja kerajaan persekutuan akan berunding dengan Indonesia untuk kawasan sempadan Sabah termasuk sekitar Pulau Sebatik, itu akan melibatkan wakil dari kerajaan negeri Sabah. Itu sudah saya bagi perakuan. Jadi soal dia
komprehensif, dia comprehensive settlement yang belum dimeterai, hanya sebahagian kecil yang melibatkan sempadan Sabah, dan memang kita tidak dapat bersetuju. Bagaimana boleh kita teruskan kalau pengalaman kita dengan Thailand, kita akhirnya bersetuju win-win Joint Development Authority. Tapi Pulau Sebatik belum sampai ke situ. Itu kita kena bincang apakah wajar ditekankan setakat ini. Kita telah bawa pendirian kita, Indonesia jelas tuntutan kita, dan kita pun tahu tuntutan Indonesia, tapi kita tidak setuju. Jadi peringkat ini, itulah keadaan dia, dan soal kompromi tidak berbangkit. Presiden Jokowi, dia mewakili rakyat dan negara Indonesia. Saya mewakili rakyat dan negara Malaysia. Soal kedaulatan tidak boleh dikompromi atau dikorbankan. Jadi itu kita akan lakukan dengan sebaiknya. Cuma saya beritahu, dalam keadaan rumingan ini, sementara itu diteruskan, kita kata kita selesaikanlah yang kita setuju dulu. Yang kecil kita tak setuju, kita tangguhlah. Tetapi jangan jejaskan hubungan dua hala. Saya berpendirian dan kerajaan ini akan terus menganggap Indonesia itu sebagai negara sahabat, dan harus kita tingkatkan kerjasama dalam semua bidang. Dan kita tidak mahu beberapa masalah perbezaan yang didapati di antara kita menjejaskan hubungan dua hala. Jadi, tapi muktamad pendirian kita adalah tidak mungkin kita korbankan 1 inci pun tanah negara kita. Datuk Speaker. Yang berhormat, duduk. Saya dah bagi laluan memandangkan mantan Perdana Menteri. Datuk Speaker. Saya akan stick. Right? Sabar. Datuk Speaker, kalau boleh. Dipersilakan soalan yang ketiga. Tuan Tan Kah Heng. Yang berhormat, Gopeng. Terima kasih kepada timbalan yang dipetul. Gopeng meminta Perdana Menteri menyatakan pelan hala tuju teknologi dan ekonomi Hydrogen Economy and Technology Roadmap HETR yang diwujudkan oleh Mesyuarat Majlis Sains Negara NSC dijangkakan menjana 12.1 bilion ringgit kepada pendapatan negara menjelang tahun 2030. Apakah kelebihan Malaysia dalam usaha menjadi penggerak utama dalam ekonomi hidrogen berbanding negara-negara seperti Jepun, Korea Selatan, China, Australia dan negara-negara ASEAN yang telah pun mula menceburi dalam sektor hidrogen? Silakan Yang Berhormat Perdana Menteri. Yang betul, Pelan Hala Tuju Teknologi dan Ekonomi Hidrogen itu rancangan jangka panjang, dan kita di peringkat akhir membuat kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 untuk memperkemas lagi cadangan yang memang pun dirangkul dalam rancangan Malaysia ke-12 dulu. Begitu juga dengan Pelan Hala Tuju yang telah dibentangkan dulu, sekarang kita sedang perkemaskan melihat pada perkembangan yang mendesak sekarang ini. Kepentingannya berdasarkan beberapa 5 teras strategik, termasuk mempelbagaikan sumber tenaga boleh baru, negara rendah karbon dan mempercepatkan peralihan kepada ekonomi kitaran dan memperkukuh keupayaan dan kemampuan penyelidikan. Dan untuk ini, komersial dan inovasi, kita telah putuskan supaya dilibatkan cara lebih berkesan dengan universiti-universiti tempatan. Jadi badan-badan penyelidikan kerajaan dalam Majlis Sains yang kita adakan baru-baru ini memutuskan supaya dimanfaatkan sepenuhnya pakar-pakar tempatan di semua universiti yang ada kemahiran dan kepakaran dalam bidang itu. Unjuran penjanaan pendapatan melebihi 12 bilion ringgit melalui senario dipacu pelepasan, emissions driven senario. Kemudian komitmen kerjasama kita ini yang telah dilakukan, ya, itu yang saya bincang tentang perancangan ini. Kedudukan kita strategik kerana lokasi bagi pasaran hidrogen antarabangsa untuk Jepun, Korea Selatan dan Singapura yang meminta permintaan yang tinggi dari negara-negara tersebut. Petronas adalah pengekspor utama amonia Asia Pasifik dan punya pengalaman.
Tapi saya ucap tahniah kepada Petronas dengan Sarawak Energy dan TNB telah mula melaksanakan dan mendahului negara-negara ASEAN yang lain. Jadi kita ada di tapak yang lebih ke depan, iaitu atas inisiatif Sarawak Energy, Petronas dan Tenaga Nasional. Dan yang kedua ialah penjanaan hidrogen hijau dari sumber tenaga hidup, kelebihan yang ada pada kita, dan kita harus memanfaatkan dengan beberapa langkah penyelidikan dan tindakan. Yang sekali lagi dalam hal ini Sarawak yang menarujui pembangunan ekosistem dan penjanaan hidrogen hijau di Malaysia. Kekangan kita, masalah kita ialah tentang beberapa industri baru termasuk renewable energy dan penggunaan rare earth umpamanya yang sekarang menghadapi beberapa masalah tentang penyeludupan dan juga tindakan haram. Hanya Negeri Sembilan, Kerajaan Negeri Sembilan telah mengambil tindakan yang agak tegas menutup kilang haram itu, tapi negeri-negeri lain masih belum mengambil tindakan yang tegas untuk menghalang terutama orang asing menggunakan keupayaan kita dan hasil dalam negeri kita. Soalan tambahan Yang Berhormat Goping. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri atas jawapan tersebut. Umumnya kita tahu dalam menentukan kejayaan pelaksanaan HETR ini, keterlibatan semua pihak adalah penting, termasuk kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan pihak swasta. Dan juga kami akan dijangkakan akan menghadapi beberapa cabaran-cabaran dalam sektor ini, termasuk kesukaran dalam menyimpan hidrogen dan juga kekurangan infrastruktur dalam pengangkutan dan penyampaian. So, maka soalan saya adalah apakah kerajaan persekutuan dalam menentukan kejayaan pelaksanaan HETR ini dalam masa yang akan datang? Silakan Yang Berhormat Perdana Menteri. Untuk mana yang betul, seperti mana yang saya jelaskan tadi, peningkatan usaha pendidikan dan pembangunan dengan peruntukan tambahan yang telah dipohon dan saya setuju, iaitu dan meningkatkan kerjasama saintis yang ada dalam kerajaan dengan saintis di institusi pendidikan tempatan terutama di universiti-universiti, kerana ramai juga yang punyai kemahiran itu dan patut dimanfaatkan sebagai satu pasukan. Begitu juga tentang hidrogen econ nano Malaysia, iaitu kerjasama di antara semua pihak termasuk swasta. Ini industri yang agak baru dan mencabar dan memang saya akui ada keperluan untuk diberikan sedikit ruang dan peruntukan tambahan untuk memperkukuh usaha mereka menyelidik dan memberi hasil yang boleh dimanfaatkan oleh negara kita. Soalan tambahan. Silakan Yang Berhormat. Ya. Berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkat Malaysia pada tahun 2021, ekspor hidrogen hanya menyumbang sekitar 1.5% sahaja berbanding lain-lain gas dalam Malaysia yang dianggarkan sekitar 1.2 bilion. Ternyata bahawa jumlah pengeluaran hidrogen dan potensi ekspor ini masih lagi jauh untuk mencapai sasaran pendapatan 12.1 bilion. Apakah garis masa sebenar di dalam pembangunan ekonomi hidrogen ini? Dan tahniah Sarawak antara yang memulakan inisiatif yang besar berhubung dengan ekonomi hidrogen ini dengan kerjasama antara Petronas dan Sarawak Energy Berhad di dalam pengeluaran komersial hidrogen yang sememang bolehkah Perdana Menteri menjelaskan adakah pengeluaran komersial hidrogen hijau ini sememangnya telah pun bermula antara Petronas dan Sarawak Energy Berhad dan apakah tahapnya sekarang? Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Perdana Menteri. Saya Kuala Terengganu dan memang benar pengeluarannya itu memang baru dan kapasiti kita jauh lebih besar seperti yang saya sebut, unjurannya kurangnya 12 bilion. Tetapi apa yang dilakukan dalam pendidikan di Sarawak itu juga untuk kegunaan tempatan. Ya. Dan umpamanya pesawat. Dan baru-baru ini Premier Sarawak telah menaikkan pesawat dengan menggunakan hidrogen menggantikan minyak ini dari Kuching ke Langkawi dan balik. Maknanya kita sudah sampai ke tahap yang agak
mudah dan ketikanya untuk kita commercialize produk itu. Dan saya setuju dengan kesan Yang Berhormat bahawa hal ini harus dipercepatkan dan semua jentera harus memberi sokongan supaya keupayaan kita bukan saja untuk hasil kegunaan dalam negara tetapi untuk ekspor. Speaker, satu soalan. Terima kasih Yang Berhormat. Maka minta maaf Yang Berhormat, saya dah tutup kedai untuk soalan Perdana. Yang Berhormat, sekarang tamatlah sesi untuk waktu pertanyaan Perdana Menteri pada hari ini. Terima kasih Yang Berhormat. Seusaha. Pertanyaan bagi jawab lisan. Kita mulakan pertanyaan lisan kita. Saya majlis mempersilakan Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Safi bin Haji Abdal Yang Berhormat sempurna. Terima kasih Datuk Speaker. Soalan nombor 1. Menteri. Terima kasih Datuk Speaker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Sempurna yang amat prihatin dengan isu pekerja terutama generasi muda di negara ini. Datuk Yang Dipertua, pelbagai program dilaksanakan secara berterusan di pelbagai peringkat dan golongan sasar sebagai persiapan menyokong peralihan pekerjaan masa hadapan dan sekaligus memastikan pengurangan kebergantungan kepada pekerja asing dalam sektor yang kurang mahir. Antara inisiatif yang dibuat oleh kementerian ialah yang pertama membangunkan standard kemahiran pekerjaan kebangsaan bagi 21 seksyen ekonomi yang menjadi rujukan dalam pembangunan program TVET di institusi-institusi latihan awam dan swasta mengikut tahap kemahiran yang diperlukan. Standard kemahiran pekerjaan kebangsaan ini dibangunkan secara bersama dengan pakar industri mengikut permintaan pekerjaan baharu dan perkembangan teknologi terkini. Sehingga Mei 2023 sebanyak 2,062 standard pekerjaan telah dibangunkan bagi tujuan latihan dan persijilan. Yang kedua, mengadakan sesi libat urus dengan pihak industri bersama jabatan dan agensi terlibat bagi memberi gambaran jelas berkaitan revolusi industri 4.0. Maklumat hasil perkongsian daripada sesi ini akan digunakan untuk mengkaji dan meneliti keperluan tenaga kerja bagi menghadapi industri 4.0 dan seterusnya mewujudkan peluang pekerjaan baharu. Yang ketiga, memperluaskan akses kepada warga negara untuk mendapatkan latihan dan pendidikan teknikal dan vocational atau TVET sehingga Mei 2023 terdapat 1,518 buah institusi latihan kemahiran yang bertauliah di bawah sistem persijilan kemahiran Malaysia merentasi pelbagai kementerian dan agensi latihan swasta dalam pelbagai kemahiran. Yang keempat, pembangunan platform MyNext oleh Talent Corp yang merupakan platform solusi bakat bersepadu dan data analitik yang menggabungkan siswazah, pekerja, syarikat, institusi dan institusi pendidikan. Fokus utama MyNext adalah untuk merapatkan jurang di antara penawaran bakat di Malaysia dengan pekerjaan masa hadapan. Yang kelima, program latihan industri berstruktur nasional atau MySIP di bawah Talent Corp yang bertindak sebagai penggalak kepada penyertaan dan penglibatan lebih banyak syarikat dan industri untuk membuka lebih banyak peluang penempatan latihan industri berkualiti bagi melatih bakat muda negara melalui insentif potongan cukai berganda. Yang keenam, inisiatif Young Employable Students sebagai intervensi proaktif melalui penerapan elemen pendedahan aspek kebolehpasaran negara melalui kerjasama rakan kolaborasi strategik dalam usaha meningkatkan ketersediaan bakal graduan sebelum melangkah ke pasaran kerja. Dengan penerapan elemen kepimpinan, bimbingan kerjaya, bengkel soft skills berkaitan kerjaya, keusahawanan dan pendedahan kepada perkembangan semasa pasaran kerja. Yang ketujuh, pungutan levi daripada majikan dan pembiayaan pekerja untuk program-program upskilling dengan izin reskilling yang dibuat di bawah pembangunan sumber manusia berhad. Ini ialah untuk meningkatkan kemahiran dan latihan semula kepada pekerja kita untuk menghadapi cabaran yang teknologi baru yang kita hadapi sekarang ini.
Usaha-usaha yang dinyatakan adalah selaras dengan rancangan Malaysia ke-12 iaitu bagi mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing berkemahiran rendah. Dengan penggunaan otomasi dan mekanisasi, kebergantungan pekerja asing dapat dihadkan kepada 15% daripada tenaga kerja keseluruhannya. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan Yang Berhormat Sempurna. Terima kasih Datuk Speaker. Setelah mendengar apa yang telah dilontarkan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri, saya mendengar bahawa itu merupakan hanya langkah-langkah untuk memastikan supaya upskilling, melatih, TVET dan berbagai. Saya nak bertanya kepada Yang Berhormat, dasar kerajaan, ini berpuluh tahun dah ya, kita dengar. Sama ada kita mempunyai dasar yang begitu jelas menekankan tentang pelabur asing contohnya, syarikat-syarikat asing. Menekankan supaya jumlah berapa peratus daripada pekerja dia ialah anak tempatan. Sama ada yang mahir, yang tak mahir. Itu pelabur asing. Yang keduanya, pelabur tempatan. Kerana ini mengurangkan khususnya pelabur asing, peralihan 34 bilion setahun duit daripada negara kita, satu bank. Yang kedua, mengurangkan pergantungan. Bila agaknya kerajaan ini mempunyai dasar yang begitu jelas ditekankan supaya sektor pembuatan, sektor peladangan bukan hanya menggunakan mechanization, yang penting kepada kita untuk mengurangkan pergantungan kepada pihak kerajaan. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih atas soalan tambahan daripada Yang Berhormat Sempurna. Saya fikir dasar ini melibatkan pelbagai kementerian. Tapi bagi pihak Kementerian Sumber Manusia, kita menyediakan tenaga mahir yang mencukupi. Untuk maklumat Dewan yang mulia ini, sasaran kita ialah untuk melaksanakan pelbagai program pendidikan, latihan agar kita dapat mencapai 35% tenaga mahir negara ini menjelang 2030. Dan ini sebenarnya kita menyediakan supaya bila ada pelaburan baru nanti tenaga mahir kita mencukupi. Jadi untuk dasar memang kita hadkan untuk dasar setakat ini kita akan hadkan pekerja asing ini kepada 15% sahaja daripada keseluruhan pekerja di Malaysia ini. Dan setakat ini kita sudah berada dalam lebih kurang 9.1% tenaga asing yang berada di negara ini berbanding dengan pekerja tempatan yang berjumlah 16 juta. Jadi tetapi saya fikir itu ada satu soalan yang baik daripada Yang Berhormat Sempurna untuk kita fikirkan bersama bagaimana sebenarnya kita mahu supaya pelaburan baru atau syarikat-syarikat sama ada multinasional ataupun tempatan ini tidak bergantung dengan pekerja asing, dan itulah tugas Kementerian Sumber Manusia untuk memastikan bahawa tenaga mahir kita di negara ini mencukupi untuk permintaan yang ada di dalam negara ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Benar. Saya Datuk Yang Ketua. Terima kasih. Timbalan Menteri KSM. Kita reskilling, upskilling ini muncul setelah pasca COVID-19 ataupun ketika kita menghadapi COVID, ketika banyak peluang pekerjaan, mereka yang expert dalam bidang tertentu telah diberhentikan dan mereka mendapat pekerja yang baru yang bukan bidang mereka. Jadi kita nak tanya soalan ini, apakah satu penyelarasan yang official daripada kerajaan, upskilling, reskilling ini diambil satu badan. Yang keduanya, yang mana mereka disusun secara berstruktur bagi reskilling balik. Walaupun mereka berkelulusan sebagai engineer atau dan sebagainya, tetapi dipindahkan di bidang komoditi ataupun perkhidmatan, sektor perkhidmatan ataupun sektor ekonomi yang lain, mereka perlu di reskilling. Reskilling inilah yang kita nak tahu setakat mana pencapaian yang kita fulfill the vacancies because of the reskilling dengan izin untuk kerajaan nak utilize unemployed in market ini. Adakah kerajaan telah menjalankan kajian terperinci terhadap sejauh manakah perkembangan teknologi kecerdasan buatan ataupun AI bakal menjejaskan pasaran pekerjaan sedia ada, termasuk bidang-bidang kerja yang menjadi ancaman AI setelah pasca COVID-19 ini, yang mana kita tumpu kepada reskilling, upskilling, yang mana banyak graduate kita yang tidak mendapat pekerjaan kerana mereka tidak setara dengan kelulusan yang mereka ada. Apakah peranan kerajaan dalam bidang ini?
Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih sahabat saya Pendang, YB Pendang. Seperti yang YB Pendang maklum bahawa antara agensi Kementerian Sumber Manusia yang aktif tentang upskilling, reskilling ini adalah HRD Corp. Tapi itu melibatkan kepada mana-mana agensi syarikat yang membayar levy kepada Kementerian Sumber Manusia. Dan untuk memastikan bahawa tenaga kerja kita ini dapat dilatih semula, ada beberapa program yang dibuat oleh Perkeso. Contohnya, untuk program Daya Kerjaya TVET, yang mana ianya program transisi pekerjaan untuk perhentian TVET dan lepasan sekolah atau kerjaya TVET yang menyediakan insentif sebanyak 600 sebulan untuk tempoh 3 bulan kepada majikan yang menggajikan graduan TVET. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya juga kita memperkenalkan program Daya Kerjaya yang membabitkan penempatan pekerjaan bagi kumpulan sasar daripada kalangan belia yang lama menganggur dan juga golongan rentan yang lain. Dan insentif 600 sebulan selama 3 bulan untuk majikan yang mengambil pekerja daripada kumpulan sasar ini. Dan juga banyak juga program-program intervensi yang dibuat oleh Talent Corp. Kita pergi ke IPTA dan juga IPTS untuk berinteraksi dengan bakal graduan kita untuk memastikan mereka juga mempunyai latihan yang mencukupi, ilmu yang mencukupi untuk mereka bersedia untuk melangkah ke alam pekerjaan. Dan intervensi-intervensi inilah yang kita lakukan menerusi beberapa agensi kita untuk pastikan bahawa tenaga mahir kita memang boleh dijadikan sumber untuk ditempatkan di pelbagai sektor di negara ini, malah di luar negara. Okey, sekian, terima kasih. Majlis memsilakan Datuk Iskandar Zulkarnain bin Abdul Kadir Yang Berhormat Kuala Kangsar. Terima kasih Datuk Yang Ditua. Terbang tinggi si burung tempua. Datuk Yang Ditua, soalan saya nombor 2. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Tuan Yang Dipertua dan terima kasih kepada ahli yang berhormat dari Kuala Kangsar. Terlebih dahulu sebelum saya menjawab soalan YB tersebut, ingin saya menegaskan bahawa kenyataan Yang Berhormat Kuala Kangsar bahawa ada penjualan aset kompleks produksi filem dan televisyen seluas 49 ekar di Iskandar Puteri, Johor Bahru, kenyataan tersebut adalah tidak benar sama sekali. Aset tersebut masih kekal dalam milikan Khazanah Nasional melalui anak syarikat bertujuan khas ataupun SPV Tanjung Bidara Ventures Sdn Bhd. Apa yang telah berlaku ialah penjualan saham syarikat pengendali operasi studio ataupun dengan izin the studio operator, iaitu Iskandar Malaysia Studios Sdn Bhd ataupun IMS. Jadi aset tersebut tanah kekal milik Khazanah. Apa yang telah berlaku ialah penjualan saham bagi pengendali syarikat pengendali studio tersebut, iaitu IMS. Ini merupakan inisiatif Khazanah untuk mencari rakan kongsi terbaru yang dapat mengendalikan operasi studio dengan lebih baik. Dan IMS sebagai syarikat pengendali studio hanya memajak tanah dan bangunan sehingga tahun 2036. IMS sebenarnya telah sebelum ini membawa impak kepada ekonomi setempat berjumlah 1.2 bilion ringgit dan telah membuka lebih kurang 8,000 peluang pekerjaan sejak operasi bermula Jun 2014. Walau bagaimanapun, IMS juga menghadapi cabaran dari segi kemampanan kewangan ataupun financial sustainability dengan izin, dan ianya diburukkan lagi dengan kesan kepada industri perfilman akibat pandemik COVID-19. Sekiranya Khazanah kekal sebagai pemegang saham IMS, maka Khazanah harus terus menyalurkan sokongan kewangan kepada IMS dengan anggaran kerugian sehingga 14 juta ringgit setiap tahun. Justru, Khazanah telah membuat keputusan perniagaan untuk meneroka kerjasama bersama pihak yang dapat mengendalikan studio itu dengan lebih baik. Bagi memastikan pihak yang dipilih itu adalah tepat dan demi memastikan keadilan dalam transaksi tersebut, proses Request for Proposal ataupun RFP telah dikeluarkan
pada Mac 2021 dan seterusnya pada April 2022 tahun lalu, Khazanah telah membuat keputusan untuk memilih Studio Management Services Senyap Berhad ataupun SMS untuk jalinan kerjasama ini. SMS merupakan sebuah konsortium yang dipimpin oleh pasukan pengurusan Malaysia IMF yang asal dan rakan kongsi serantau mereka GHY Culture and Media Holding Company Limited dan anak syarikatnya GHY Culture and Media Malaysia Senyap Berhad. Kumpulan GHY ini merupakan sebuah syarikat kumpulan media pelbagai yang terkemuka dalam industri hiburan Asia dan tersenarai dalam bursa saham Singapura. Mereka juga merupakan pelanggan utama IMS sejak tahun 2018. Memang dah pernah bekerjasama sebelum ini dan syarikat ini telah menghasilkan 3 buah produksi besar yakni Little Nyonya, Sisterhood dan The Ferryman di Malaysia dengan anggaran kos berjumlah 150 juta. Pada masa ini, perjanjian jual beli saham telah ditandatangani oleh kedua-dua pihak dan menunggu syarat duluan ataupun conditions precedent untuk dimuktamadkan. Berikutan transaksi tersebut, Khazanah akan menerima hasil penjualan saham syarikat pengendali operasi studio sebanyak 32 juta serta anggaran bayaran sewa sehingga tahun 2036 berjumlah 26 juta keseluruhannya. SMS syarikat baru itu dijangka akan membawa produksi baru ke studio bernilai lebih 800 juta ringgit dalam jangka masa 5 tahun yang akan datang. Dan hasilnya lebih banyak peluang pekerjaan akan disediakan dalam ekosistem studio tersebut dan membawa impak yang lebih positif kepada ekonomi setempat. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Soalan tambahan Yang Berhormat Kepala Kangsar. Soalan tambahan saya, selepas pelupusan 80% pegangan saham, apakah strategi penyelamat pihak kerajaan untuk mendapatkan semula pembelanjaan yang telah dijalankan selama sebanyak 700 juta dan apakah jumlah kerugian yang ditanggung oleh IMS semenjak tahun 2015 dan apakah faktor-faktor yang mendorong kepada kerugian tersebut? Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Seperti yang saya maklumkan, dengan pengambil alihan syarikat oleh SMS tersebut, dan saya nak tegaskan sekali lagi, ini bukan penjualan aset, tanah, bangunan, aset studio masih lagi milik Khazanah. Apa yang kita lupuskan adalah saham dalam syarikat pengendali. Dan selepas pelupusan saham tersebut, rancangan strategik untuk masa depan, itu dalam 5 tahun yang akan datang, ialah SMS akan membawa produksi baru, lebih kurang 800 juta ringgit ke studio di Iskandar Puteri tersebut. Dan ini kita yakin akan membuahkan hasil dari segi pembangunan ekosistem industri perfilman setempat. Keduanya, tentang kerugian yang ditanggung oleh IMS selama ini. Sebenarnya IMS telah ditubuhkan 2014, menjalankan operasi 2014 dan dalam tahun-tahun pandemik memang terkesan industri perfilman seperti yang kita ketahui. Jadi tadi saya dah sebut dalam jawapan saya, anggaran kerugian mencecah 14 juta ringgit setahun. Jika Khazanah tidak melupuskan saham tersebut, maka Khazanah lah sendiri terpaksa mengeluar ataupun menyalurkan sokongan kewangan kepada IMS. Jadi inisiatif usaha sama, kerjasama yang baru ini kita harap akan membangunkan semula studio di Iskandar Puteri dan mengembalikan tujuan utama pembinaan studio tersebut, iaitu untuk merancakkan lagi industri perfilman di negara kita. Sekian, terima kasih. Muhammad Tebrau. Terima kasih, Tuan Speaker. Tebrau ingin menanya Menteri, boleh tak sebenarnya IMS ni sebelum ni dia rebranding, dia dikenali sebagai Pinewood Studio. So merupakan satu tarikan di Johor. Saya ingin nak mohon penjelasan mengenai sejauh mana kompleks IMS ini telah dimanfaatkan dan diguna pakai untuk industri filem tempatan serta faktor mengapa Pinewood atau IMS ni tidak dapat menarik pemain industri filem
baik antarabangsa atau tempatan, sehinggalah terpaksa kita menjualkan saham-saham ni kepada syarikat swasta lain. Yang Berhormat Menteri. Syarikat Pinewood sebenarnya merupakan sebuah syarikat branding yang telah dijalinkan kerjasama pada awal penubuhan IMS ini. Tapi akhirnya kerjasama ini telah pun ditamatkan kerana dilihat sebagai tidak mendatangkan impak yang positif kepada IMS. Apa yang telah saya nyatakan dalam jawapan saya tadi ialah IMF setakat ini telah membawa impak kepada ekonomi setempat dengan jumlah impak sebanyak 1.2 bilion. Dan dengan kehadiran ataupun perwujudan studio tersebut, kita telah berjaya mewujudkan 8,000 peluang pekerjaan dalam sektor ini, iaitu sektor perfilman. Jadi ini merupakan antara impak yang telah dijana melalui penubuhan studio IMS di Iskandar Puteri Johor. Terima kasih. Majlis, silakan Datuk Seri Panglima Bung Mokhtar bin Radin yang berhormat kena batangan. Tuk Ketua, anak singa bermain raga, soalan saya nombor 3. Yang berhormat Menteri. Selamat pagi, terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Untuk makluman ahli yang berhormat, selari dengan usaha merakyatkan sains dan menginsankan teknologi, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi atau MOSTI melalui agensinya di bawah sedang giat menjalankan pelbagai aktiviti dan program yang bersifat pendidikan bukan formal yang bertujuan untuk menggalakkan penglibatan golongan belia dalam bidang sains, teknologi dan inovasi. Yang pertama, MOSTI telah menganjurkan Minggu Sains Negara yang bertujuan untuk mewujudkan kesedaran, menanamkan minat dan membudayakan sains, teknologi dan inovasi terhadap semua lapisan masyarakat, khususnya golongan belia dalam kehidupan seharian. Sejak pelaksanaannya, Minggu Sains Negara mencatat jumlah kehadiran pengunjung seramai 6.41 juta orang meliputi pelbagai peringkat umur. Minggu Sains Negara akan diteruskan sebagai acara tahunan yang dilaksanakan dengan kolaborasi kerajaan negeri, institusi pengajian tinggi, badan bukan kerajaan dan pemain industri di setiap negeri menerusi pengisian program dan aktiviti secara fizikal dan secara maya. Yang kedua, Malaysia Techlimpics adalah inisiatif terkini MOSTI bagi merangsang minat belia terhadap bidang STEM secara pembelajaran tidak formal berkonsepkan pertandingan. Program ini juga sebagai langkah siap siaga golongan belia untuk memainkan peranan sebagai pelengkap kepada agenda STEM negara. Pada tahun 2022, Malaysia Techlimpics telah berjaya mencatatkan penyertaan seramai 1.03 juta orang. Tambahan itu juga sebanyak 34.9 juta jangkauan digital di pelbagai rangkaian media sosial telah berjaya diperolehi. Bagi tahun 2023, program ini dirancang pelaksanaan mulai Julai dengan pelbagai penambahbaikan program menggunakan pengaplikasian teknologi terkini. Selain itu, MOSTI turut menggerakkan inisiatif Ruang Daya Cipta atau RDC di daerah terpilih seluruh negara yang sehingga kini telah menjangkau 15,000 penduduk luar bandar. RDC dilengkapi peralatan dan aplikasi STIE untuk menggalakkan perkongsian pengetahuan dan kemahiran serta menyediakan ruang praktikal kepada masyarakat untuk menggunakan teknologi. RDC dilengkapi kemudahan seperti makmal reka bentuk, makmal komputer, sudut inovasi, studio digital dan ruang latihan yang boleh digunakan secara percuma. Sehingga kini sebanyak 10 buah RDC telah dibangunkan termasuk 1 di Sandakan Sabah dan untuk tahun ini MOSTI mensasarkan sebanyak 10 buah RDC yang baru untuk dibina dan 2 daripadanya adalah untuk negeri Sabah. Pada tahun ini juga sedikit kelainan akan ditonjolkan di mana MOSTI akan menganjurkan program Kembara Sains Sabah dengan menjelajah ke 6 buah daerah
terpilih di seluruh negeri Sabah dengan membawakan pengalaman sesebuah pusat sains dan planetarium kepada masyarakat di luar bandar. Program ini dijangka dapat menarik kehadiran seramai 10,000 orang termasuk pelajar, guru serta orang ramai. Selaras dengan usaha untuk memperhebatkan minat golongan belia dan pembangunan sains, teknologi dan inovasi, mesti juga melaksanakan program pengiktirafan saintis muda dan pengiktirafan kepada juru teknik dan teknologis tempatan. Pengiktirafan ini diharap dapat menjadi perangsang dan juga galakan kepada saintis muda tempatan untuk meningkatkan kecermalangan, kreativiti dan sumbangan dalam bidang penyelidikan sains dan teknologi. Sekian dan terima kasih. Soalan tambahan yang berhormat Kidang Batangan. Ya, Tuan. Berhormat Menteri. Di samping mengangkat paradigma anak muda untuk ke arah sains dan teknologi, sedarkah yang berhormat bahawa negara-negara maju khususnya aktif giat mengeluarkan teknologi moden dan baru. Jadi apa langkah-langkah yang diambil oleh kementerian untuk memastikan negara kita tidak ketinggalan terlalu jauh dengan negara-negara maju yang lain? Terima kasih. Yang berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Kedai Batangan. Dalam bidang inovasi dan kreativiti ini, sebenarnya dia bidang yang sangat luas. Dan inovasi ini dia boleh merangkumi pelbagai aspek. Sebagai contoh, inovasi di peringkat komuniti, inovasi di peringkat kampung yang mungkin boleh memudahkan urusan harian mereka. Jadi kita punya cabaran di sini, bagaimanakah kita boleh yang pertama mengenal pasti inovasi yang ada, bukan saja di institusi pengajian tinggi tetapi termasuk inovasi hingga ke peringkat kampung-kampung yang boleh dikomersialkan. Jadi yang pertama kita kena kenal pasti dulu, adakah ciptaan inovasi itu yang boleh membantu hidupan masyarakat itu setiap hari, memudahkan urusan. Kedua itu, selepas kita kenal pasti itu, kita akan bawa hasil ciptaan itu berjumpa dengan agensi kita. Agensi seperti Yayasan Inovasi Malaysia, di mana kita boleh bantu untuk mengembangkan ciptaan itu, bagi bantuan dan untuk masuk ke peringkat seterusnya untuk pengkomersialan. Melalui peringkat-peringkat seperti ini, sekiranya bahan inovasi itu ataupun di teknologi peringkat masyarakat tempatan itu boleh dikembangkan lebih besar lagi, kita mempunyai agensi untuk bantu daripada peringkat pengkomersialan dan untuk orang bilang business expansion supaya kita boleh bantu. Mungkin dia memerlukan lesen-lesen tertentu dan sebagainya supaya ciptaan itu dia boleh mencapai potensinya sepenuhnya, supaya negara kita juga boleh mengeluarkan bahan-bahan ciptaan dan inovasi dengan harapan supaya masyarakat kita juga boleh bersaing dengan masyarakat yang lain daripada negara yang lebih maju. Sekian, terima kasih. Untuk Kementerian. Silakan. Terima kasih Terima Menteri atas jawapan tadi. Soalan saya ialah, yang pertama sekali, banyak inovasi-inovasi yang berjaya. Cuma bila dia tidak dikomersialiskan, menyebabkan akhirnya inovasi tersebut padam begitu saja. Persoalan saya ialah, apakah langkah-langkah kerajaan untuk mengiktiraf inovasi yang telah dihasilkan sama di peringkat sekolah menengah ataupun universiti. Sebagai contoh, baru-baru ini kita dapati sekumpulan pelajar daripada USM, dia telah mendapat kerjaan mewakili Malaysia ke persidangan penciptaan roket yang prestasi tinggi di Amerika. Isunya ialah mereka masih lagi mencari penaja untuk mereka pergi ke sana. Dan kita lihat bahawa mood sekarang kepada anak-anak pelajar dalam bidang sains ini menurun. Apakah langkah kerajaan untuk meningkatkan kembali minat mereka untuk mendalami dalam bidang sains, inovasi dan sebagainya? Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat yang tanyakan soalan itu. Soalan daripada Yang Berhormat tadi, dia mempunyai dua soalan. Yang pertama adalah usaha untuk membantu kepada ciptaan inovasi tempatan kita. Yang pertama, kita ada pelbagai inisiatif daripada agensi seperti mana yang sebutkan tadi, dan juga pada masa yang sama, kementerian kita juga ada menganjurkan beberapa pertandingan untuk kita minta supaya orang ramai termasuk pelajar itu dia sendiri ke depan
untuk menunjukkan apakah ciptaan inovasi yang mereka ada. Contoh macam Malaysia Tech Olympics, program Innovaton dan sebagainya, di mana kita memberi ruang kepada anak-anak muda masuk ke televisyen untuk menunjukkan ciptaan mereka supaya kita boleh memberikan hadiah dan membantu mereka bagaimana mencapai potensi mereka sepenuhnya. Yang kedua, sekiranya ada ciptaan-ciptaan yang memerlukan bantuan, kita sedia untuk membantu. Datang berjumpa dengan kita supaya kita boleh mencari kaedah membantu pelajar ataupun ciptaan itu mencapai potensinya sepenuhnya. Dan ada lagi soalan daripada Yang Berhormat berkaitan dengan isu kemerosotan keminatan pelajar dalam bidang STEM. Untuk maklumat ahli-ahli yang berhormat di sini, masalah kemerosotan bilangan pelajar dalam STEM ini memang merupakan masalah yang akan diambil serius oleh kerajaan ini. Pada minggu yang lalu, Kementerian MOSTI bersama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengumumkan untuk menubuhkan satu pasukan khas untuk kita mengambil langkah-langkah intervensi dan juga untuk kita apakah langkah-langkah daripada segi konten STEM dan juga ekosistem sistem pendidikan kita supaya kita boleh meningkatkan lagi pelajar-pelajar yang menceburi dalam bidang STEM ini untuk kebaikan masa depan ekonomi dan anak-anak muda kita. Sekian, terima kasih. Tuan Speaker, minta satu soalan. Saya jemput Datuk Seri Dr. Ronald Kendi Beluran. Puan Yang di-Pertua, soalan nombor 4. Tuan Yang di-Pertua, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM menerusi Dasar Agro Makanan Negara 2021 ke 2030 dan 2.0 terus komited dalam membergiatkan aktiviti pertanian mampan yang mesra alam dan berdaya tahan bagi menangani kesan perubahan iklim, bencana alam serta serangan penyakit dan perosak yang memberi kesan kepada sektor pertanian dan boleh menjejaskan tahap keterjaminan makanan negara. Berdasarkan pemerhatian KPKM sepanjang tempoh 2 tahun lepas, kesan perubahan iklim telah menyebabkan kejadian banjir yang telah memusnahkan hasil tanaman, ternakan dan perikanan. Secara khususnya, bencana banjir pada akhir 2021 telah mengakibatkan sektor pertanian, perikanan dan peternakan mengalami kerugian lebih 90 juta yang membabitkan 7,578 pengusaha industri agromakanan di seluruh negara. Manakala kejadian banjir pada hujung tahun 2022 akibat monsun timur laut pula telah menjejaskan seramai 8,166 golongan sasar, melibatkan 13,244 hektar kawasan pertanian dengan anggaran nilai kerosakan sebanyak 48,6 juta serta seramai 871 orang penternak aquakultur dan 81 pengusaha produk perikanan di seluruh negara telah mengalami kerugian berjumlah 55 juta. Selain itu, serangan penyakit menjejaskan produktiviti ternakan dan mengakibatkan kematian serta meningkatkan kos operasi, pengeluaran seperti kos utiliti dan kos makanan haiwan ternakan. Ini sebagai contoh adalah seperti ASF, African Swine Fever yang melibatkan ternakan babi. Dan bagi golongan sasar yang terkesan akibat bencana banjir pada penghujung tahun 2021 dan tahun 2022, Kementerian telah menyalurkan sebanyak 45,9 juta melalui program pembangunan semula projek agro makanan PPSPA dan sebanyak 33,4 juta melalui tabung bencana tanaman padi TBTP yang juga meliputi bantuan kepada pesawah dan pengusaha padi terutamanya disebabkan oleh serangan penyakit dan bencana alam. Berkait dengan cuaca panas yang melanda negara, KPKM sentiasa memantau secara dekat situasi ini dari semasa ke semasa agar bekalan makanan negara terus terjamin. Setakat ini, semuanya dalam keadaan terkawal dan pihak kerajaan bersedia untuk mengambil langkah intervensi jika perlu bagi memastikan bekalan makanan sentiasa mencukupi. Dan selain itu, antara strategi dan tindakan yang dilaksanakan oleh KPKM adalah seperti berikut. Menggalakkan penggunaan teknologi berasaskan iklim, climate-based technology, dan otomasi termasuk pendekatan pertanian pintar iklim seperti penanaman dalam persekitaran terkawal, control environment farming, dan kilang tanaman, plant factory.
Kedua, mempergiatkan aktiviti penyelidikan, pembangunan, pengkomersialan dan inovasi R&D, C&I. Antaranya penyelidikan pembangunan variety padi yang tahan kemarau serta kajian pembangunan pakar aquacultur yang mempunyai daya tahan kepada perubahan iklim. Yang ketiga, menaik taraf infrastruktur pengairan dan saliran pertanian melalui pembinaan tali air, sistem pam serta kelengkapan infrastruktur amalan pengairan sawah secara alternate wetting and drying AWD di seluruh negara secara berperingkat untuk mengoptimumkan penggunaan air dan meningkatkan kecekapan infrastruktur pengairan. Keempat, penuaian air hujan, rainwater harvesting dan pencarian sumber air bawah tanah melalui sistem telaga tube well bagi mengatasi masalah kekurangan sumber air semasa musim panas dan menggunakan sungkupan mulching untuk mengekalkan kelembapan tanaman. Dan kelima, pembuatan silage dan hay bagi sektor peternakan di musim terdapat banyak rumput yang bertujuan sebagai konservasi makanan ternakan jika berlaku kekurangan rumput segar semasa musim panas melanda. Melalui berbagai bantuan dan inisiatif yang telah dilaksanakan ini, Kementerian yakin bahawa cabaran ditanggung oleh kumpulan sasar yang terkesan akibat perubahan cuaca, ancaman bencana alam, serangan penyakit dan merosak talam dapat diringankan. Sekian, terima kasih. Beluran. Terima kasih Yang Berhormat Yang Dipertua. Terima kasih Yang Menteri. Ancaman cuaca, perubahan iklim dan sebagainya bukan saja memberi impak kepada kumpulan petani, peladang dan peternak, tetapi juga memberi impak kepada security makanan negara seperti yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Menteri. Sebab itu kerajaan yang lalu mengolah pelbagai tindakan seperti yang dinyatakan, juga tindakan untuk mewujudkan skim insurans, crop insurance ataupun dipanggil sebagai takaful agro makanan. Beberapa halangan yang telah kita lalui dan atasi, namun sehingga kini dah berkali banyak dah deadline yang telah dikonvinskan oleh kementerian. Namun ianya masih belum menjadi kenyataan. Apa halangan? Sama ada di pihak Bank Negara, di pihak Kementerian Kewangan, ataupun agensi-agensi kerajaan yang lain yang tidak melihat tentang keperluan untuk mewujudkan skim takaful agro makanan ini yang perlu dipercepatkan. Soalan. Jadi apa halangan sebenarnya? Dan adakah kerajaan akan meningkatkan bantuan dan subsidi kepada kumpulan petani, peladang dan juga penternak ini untuk mengatasi masalah hasil yang akan berkurangan disebabkan oleh faktor-faktor yang dinyatakan dalam soalan. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada mantan menteri kerana soalan ini berkait rapat dengan apa usaha beliau yang lakukan semasa beliau menjawat jawatan menteri. Yang soalan dia lebih tertumpu untuk the past 2 years, apa yang berlaku di 2 tahun yang lepas ni. Untuk menjawab soalan yang berkaitan spesifik tentang ni skim agro takaful, skim insurans pertanian, status dia begini. Pihak kementerian sedang aktif melaksanakan skim takaful tanaman padi STTP sebelum mengembangkan kepada skim takaful bagi subsektor yang lain. Dan pelan pelaksanaan STTP tersebut baru sahaja mendapat kelulusan awal dari pihak Bank Negara Malaysia (BNM), dan masa ini pihak Agrobank sedang giat menyediakan rangka kerja pengoperasian yang rapi dan terperinci sebelum diajukan kepada BNM (Bank Negara Malaysia) untuk proses kelulusan penuh selewat-lewatnya sebelum 21 Ogos tahun ini. Dan STTP dijangka dapat dilaksanakan tertakluk kepada kelulusan penuh dari BNM. Dan untuk menjawab soalan yang kedua yang melibatkan ni skim pembangunan semula, Kementerian KPKM ini baru sahaja menerima 8 juta yang tambahan daripada Kementerian Ekonomi untuk isu pampasan atau pembangunan semula untuk warga tani yang mengalami kerosakan. Dan macam mana mekanisme untuk pengagihan dan formula dia akan dimuktamakan nanti. Paya Besar. Terima kasih Puan Dipertua. Terima kasih Yang Hormat Tuan Menteri atas jawapan daripada beluran sebentar tadi. Saya lihat 5 langkah yang dinyatakan oleh pihak kementerian itu 5 langkah yang begitu lama dirancang oleh pihak kementerian. Cumanya kita nak melihat impak kepada keterjaminan makanan negara.
Saya nak bawa beberapa fakta Yang Hormat Perdana Menteri berkaitan trade balance in agro-industry, agro-food. Kita ada defisit lebih kurang 29 bilion pada tahun 2022. Kita hanya ada surplus pada tahun 1990. Jadi kalaulah 55 langkah yang disebutkan tadi telah menunjukkan declining yang sangat-sangat besar sehingga 29 bilion, apakah dasar sekuriti makanan, apatah lagi seperti mana soalan asal beluran tadi yang melibatkan climate change yang akan menyebabkan trade balance kita semakin membesar, semakin membengkak dan kita tidak mempunyai dasar yang lebih baik dari segi perkara yang saya sebutkan tadi. Saya nak contoh 2-3 perkara. Kita tengok sayur. Ringkaskan soalan. Sekejap. Ringkaskan soalan. Sayur dan buah-buahan Yang Hormat Perdana Menteri, kita defisit tahun 2022 hampir 8 bilion ringgit. Wahal yang disebutkan oleh Yang Berhormat Beluran tadi, kita nak bantu petani-petani. Jadi apakah dasar supaya kita dapat muktamadkan dan notahkan supaya kita kembali sekurang-kurangnya mengurangkan defisit trade balance in agro-food dengan izin. Terima kasih Puan Yang Bertua. Ya, Speaker, sebelum saya menjawab untuk trade balance ni, saya ingin menekankan bahawa kesan El Nino kepada sektor tanaman ni ada kesan negatif dan juga ada kesan positif. Yang kesan positif yang saya maksudkan itu cuaca panas yang melanda negara ini yang memberikan, tidak sahaja memberikan kesan negatif sepenuhnya, tetapi turut memberikan impak yang positif seperti kepada tanaman sayuran yang tidak terjejas pengeluaran. Malaupun pada setengah musim ada juga berlaku lampakan sayur-sayuran, tapi memberikan pengeluaran yang lebih tinggi dan mempunyai kualiti yang lebih baik. Dan cuaca panas juga memberi kesan yang baik kepada buah-buahan seperti tempikai, melon dan mangga yang memberikan rasa yang lebih manis. Cuaca yang panas juga boleh menyebabkan tempo matang buah mangga yang lebih cepat. So ada juga yang kesan positif. Cuma untuk trade balance, yang isu trade balance ni yang kebanyakan masa dia apabila kita mengimport masuk sayur-sayuran atau buah-buahan daripada luar negara ini bergantung kepada dua faktor. Yang faktor pertama itu ketersediaan buah-buahan tersebut di dalam negara. So itu kita harus import. Dan yang kedua is about skala ekonomi. Yang seperti contoh yang kopis. Kopis yang kita import masuk dari China itu kosnya memang lebih murah daripada penanaman kubis di dalam negara. So itu juga memberikan kesan positif kepada rakyat kerana rakyat lebih mampu untuk membeli. Sekian, terima kasih. Saya jemput Tuan Syed Ibrahim bin Syed Noh Ledang. Mas Speaker, soalan Ledang nombor 5. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan Yang Dipertua, izinkan saya menjawab pertanyaan Yang Berhormat Ledang bersekali dengan pertanyaan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Marang bertarikh 13 Jun 2023 kerana pertanyaan tersebut menyentuh isu yang sama. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, seperti yang telah kita jelaskan semasa sesi perbahasan dasar bajet 2023 pada 9 Mac 2023, pendirian dan dasar luar negara oleh Kerajaan Malaysia dalam isu Palestin adalah jelas dan tidak pernah berubah. Pendirian Malaysia ialah rakyat Palestin perlu dikembalikan hak mutlak bebas daripada pendudukan haram Israel dan hak membentuk sebuah negara Palestin yang merdeka dan berdaulat berdasarkan garis sempadan PRA 1967 dengan Baitul Maqdis sebagai ibu kota Palestin. Sekali lagi, saya ingin menegaskan bahawa Malaysia akan secara berterusan lantang dalam memperjuangkan hak asasi rakyat Palestin di setiap platform dan forum-forum antarabangsa, termasuk di Pertubuhan Kerjasama Islam OIC, Majlis Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan Pergerakan Negara Berkecuali dan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Pada Pertua, Malaysia juga sentiasa menggesa masyarakat antarabangsa, khususnya Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, untuk menekan rejim Israel agar menghentikan dasar apartheid serta serangan keganasan dan provokasi ke atas rakyat Palestin, seperti yang telah ditekankan dalam kenyataan-kenyataan
Kementerian Luar Negeri pada Oktober 2021, Malaysia tidak akan sesekali menjalinkan hubungan diplomatik dengan rejim Israel atau menormalisasi hubungan dengan rejim tersebut. Sekian dan terima kasih. Ledang. Terima kasih pada Timbalan Menteri kerana menegaskan kembali pendirian Malaysia, khususnya berkenaan dengan beberapa pendirian yang disebutkan tadi, iaitu pertama tentang dasar Israel sebagai dasar apartheid, yang kedua ialah berkenaan dengan kita menolak apa jenis hubungan normalisasi. Saya ingin beri sedikit masa Timbalan Speaker untuk menyebutkan bahawa saya sebutkan berkenaan dengan solusi dua negara. Jadi ini tidak disentuh tadi. Apakah kita melihat bahawa solusi dua negara ini sebagai satu yang baik, yang berhasil, yang ada manfaatnya, sedangkan sebenarnya ianya hanya taktik curi masa dan sia-sia rampas tanah Palestin. Dan saya juga mohon supaya pihak Menterian melihat bahawa ada pengistilahan digunakan secara konsisten berkenaan dengan jenayah apartheid yang dilakukan oleh rejim Israel. Justru soalan tambahan saya, Hormat Timbalan Speaker, ialah bolehkah pihak Menteri memberikan pencerahan, adakah kerajaan Malaysia akan mengukuhkan komitmen perjuangan membela rakyat Palestin dengan merujuk kepada kenyataan media Mahkamah Keadilan Antarabangsa yang bertarikh 8 Februari 2023 untuk kita mengambil bahagian mengemukakan pandangan ke Mahkamah Keadilan Antarabangsa terhadap prosiding dasar dan amalan Israel di wilayah Palestin yang dijajah termasuk Baitul Maqdis Timur, kerana tamat tempoh untuk kita kemukakan kenyataan bertulis ini pada 25 Julai 2023. Saya rasa ini satu tindakan yang penting yang perlu dilaksanakan oleh Malaysia untuk kukuhkan pendirian yang kita tak sebutkan tadi. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Ledang. Mengenai isu yang telah pun dibangkitkan, iaitu mengenai two-state solution. Saya ingin menyatakan bahawa Malaysia sentiasa menyokong sepenuhnya two-state solution ini berdasarkan garis panduan sempadan PRA 1967 dengan Baitul Maqdis sebagai ibu kota Palestin. Dan untuk maklumat Yang Berhormat Ledang bahawa hubungan kita dengan Palestin ini cukup intim dan cukup rapat, dan kita sentiasa mengambil bahagian dalam apa juga platform di peringkat antarabangsa demi menyatakan sokongan, dokongan dan pendirian kita yang tidak pernah berbelah bagi untuk memperjuangkan hak rakyat Palestin ini. Termasuk juga barangkali kalau perlu kita ingin panjangkan pandangan kita sebagaimana yang telah disampaikan oleh Berhormat Ledang tadi, dan ini saya akan bekalkan secara detail ya mengenai apa yang telah pun diutarakan itu. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Tuan Speaker. Soalan tambahan saya, apakah status pendidikan khususnya berkaitan dengan mahasiswa Palestin yang berada di Malaysia, adakah kita mempunyai hubungan dengan mereka, dan adakah kerajaan bercadang untuk mewujudkan sekolah Palestin di Malaysia dalam hubungan itu untuk hubungan yang lebih kekal? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Pembelaan dan sokongan kita kepada rakyat Palestin amat jelas dan amat besar. Bukan sahaja soal pembelaan dari segi bantuan kemanusiaan yang tidak henti-hentinya kita usahakan daripada banyak NGO yang tampil ke hadapan membantu kita, dan Kementerian Luar Negeri akan menyelaraskan apa juga bentuk bantuan yang diberikan oleh semua pihak. Dan barangkali mengenai isu pendidikan yang diutarakan itu, kita akan sentiasa mengikuti apakah keperluan dari masa ke semasa melalui pejabat kedutaan besar di Palestin yang berada di Kuala Lumpur ini. Jika itu barangkali adalah keperluan yang mendesak, mungkin kita boleh berunding, duduk dengan mereka dari segi bentuk apa yang perlu kita salurkan untuk memberikan bantuan dari segi pendidikan itu. Terima kasih Yang Berhormat. Saya jemput Tuan Jahari bin Kecik Jeli. Terima kasih Tuan Dipertua. Pepatah Melayu ada menyebut, jangan diajar itik berenang. Mohon Menteri segera menyambut soalan jeli nombor 6. Terima kasih Yang Berhormat Dipertua. Terima kasih sahabat saya Yang Berhormat Jeli.
Untuk makluman ahli yang berhormat, operasi penguatkuasaan oleh Jabatan Imigresen Malaysia memfokuskan kepada keberadaan warga asing di suatu tempat dengan memfokuskan kepada pendatang asing tanpa izin, yakni parti. Selain daripada bertindak kepada aduan yang diterima, operasi penguatkuasaan juga dilaksanakan secara berkala. Merujuk kepada pertanyaan yang berhormat, sekiranya terdapat aduan atau operasi melibatkan pencerobohan tanah milik kerajaan, operasi penguatkuasaan akan dilaksana bersama dengan PBT yang menjadi pihak berkuasa berkaitan pemilikan tanah. Untuk makluman yang berhormat, JIM tidak menjalankan operasi melibatkan isu pencerobohan tanah. Tetapi, menguatkuasa undang-undang berkaitan status seseorang warga asing itu, mereka adalah PADI, iaitu pendatang asing dengan izin atau parti. Oleh yang demikian, operasi bersepadu bersama dengan agensi-agensi seperti PBT, TNB, pejabat tanah, rela akan dilaksana apabila melibatkan kes-kes pencemburuan tanah kerajaan. Ini adalah kerana kuasa di bawah undang-undang seperti tanah adalah di bawah PBT dan pejabat tanah serta pihak berkuasa negeri. Maknanya kita menjalankan operasi secara bersepadu bersama dengan agensi Jabatan Kerajaan berkaitan. Setakat hari ini, Jabatan Imigresen Malaysia telah membuat operasi bersepadu melibatkan pencemburuan tanah di Cyberjaya dengan tangkapan sebanyak 53 orang parti, 25 lelaki dan 28 perempuan. Untuk makluman yang berhormat, kemasukan dan keberadaan warga asing di Malaysia adalah tertakluk kepada dasar peraturan dan perundangan yang berkuat kuasa. Hal ini termasuklah keperluan untuk memiliki dokumen perjalanan yang sah, mematuhi tempoh keberadaan yang dibenarkan serta pematuhan kepada syarat-syarat PAS yang dikeluarkan. Kementerian Negeri dan Jabatan Imigresen memandang serius berkaitan masalah pendatang asing tanpa izin negara ini dengan melaksanakan operasi penguatkuasaan secara berterusan serta tindakan pencegahan bagi mengelakkan berlakunya peningkatan jumlah parti di negara ini. Penguatkuasaan secara bersepadu juga dilaksana dengan kerjasama pihak berkuasa tempatan PBT dan pihak berkuasa negeri bagi mengenal pasti lokasi-lokasi yang menjadi tumpuan parti di seluruh negara, termasuk kawasan perumahan yang dibina di atas tanah kerajaan dan seterusnya mengekang daripada keberadaan parti untuk mendiami tanah kerajaan secara tidak sah. Sepanjang 2022, sebanyak 8,033 operasi dan 115,134 pemeriksaan telah dijalankan oleh JIM ke atas parti dan majikan di seluruh negara. Operasi yang dijalankan tersebut telah membawa kepada penangkapan seramai 22,804 orang parti dan 371 majikan. Manakala bermula Januari 2023 sehingga 8 Jun 2023 sebanyak 3,673 operasi dan 41,225 pemeriksaan telah dijalankan ke atas parti dan majikan di seluruh negara. Operasi yang dijalankan tersebut telah membawa kepada penangkapan seramai 9,689 orang parti dan 146 orang majikan. Saya ingin maklumkan sedikit Yang Berhormat, statistik operasi penguatkuasaan tersebut termasuklah operasi penguatkuasaan bersepadu yang dilaksanakan oleh JIM di penempatan parti yang dibina secara tidak sah di atas tanah milik kerajaan atau milik persendirian. Misalnya operasi penguatkuasaan bersepadu dinilai Negeri Sembilan dan Cyberjaya Selangor pada awal tahun 2023 dan JIM dan lain-lain agensi kerajaan iaitu Pasukan Geraham, PGA, Jabatan Pendaftaran Negara, JPN, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, APM dan lain-lain agensi. Tindakan susulan telah diambil oleh JIM untuk mengenal pasti status pemilikan tanah tersebut dengan PBT supaya isu penempatan haram dapat dipenteras sewajarnya. Terima kasih, Yang Berhormat. Yang Berhormat Jeli. Pada 21 bulan Februari 2023, Sinar Harian ada melaporkan dengan tajuknya Parti Semakin Berani Bina Penempatan Atas Tanah Kerajaan. Melihat pada tajuk ini, kita agak risau dan kita agak gusar. Menunjukkan betapa beraninya parti ini membina penempatan sedangkan operasi sedang giat dijalankan tetapi kemasukannya semakin bertambah. Dan di penempatan itu dilaporkan terdapat beberapa kemudahan asas ada di tempat itu dan seolah-olah mereka ingin menetap secara tetap di atas tanah kerajaan. Soalan saya ialah,
Mengapakah ternampak sebegitu lemah penguatkuasaan oleh pihak kerajaan? Adakah ini kerana kita kekurangan tenaga penguatkuasa ataupun penguatkuasaan kita tidak meliputi semua agensi seperti PBT, PTG dan ataupun pihak-pihak berkuasa negeri yang lain? Sekian soalan saya. Terima kasih Yang Berhormat Jeli atas soalan tadi. Saya nak maklumkan bahawa fokus ini core business kepada Jabatan Imigresen Malaysia adalah kepada permis yang mengaji parti. Ini tanggungjawab sebenar. Dan bagi kes-kes pencemburuan tanah kerajaan ini, ianya di bawah bidang kuasa agensi penguatkuasaan seperti PBT, pejabat tanah ataupun jabatan perhutanan ataupun pemilik tanah berkenaan. Namun demikian, isu-isu dibangkitkan oleh Yang Berhormat tadi, sebagaimana saya jelaskan tadi, kita sentiasa laksanakan secara bersepadu melibatkan pelbagai agensi lain. Kita ambil maklum tentang apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat. Namun demikian, saya ingin maklumkan bahawa penguatkuasaan tetap dijalankan dari masa ke semasa dan antaranya seperti yang telah saya sebutkan tadi, dan JIM juga membuat operasi yang melibatkan tanah-tanah kerajaan dan kita sentiasa akan proaktif berasaskan laporan-laporan, malah jika tidak ada laporan pun, jika kita mensyaki bahawa pencemburuan berlaku dan ada parti berkenaan, kita akan melakukan secara bekerjasama dengan pihak-pihak lain. Baik, kepada anda yang baru saja menyaksikan kami, ketika ini sedang berlangsungnya pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan oleh Timbalan Menteri Dalam Negeri, iaitu Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Nasarah yang menjawab soalan yang diajukan oleh Ahli Parlimen Jeli. Dan juga sebelum ini sebanyak 5 soalan sudah pun dijawab. Kalau boleh saya kongsikan di sini soalan pertama yang diajukan di dalam waktu pertanyaan-pertanyaan menteri sebelum ini oleh Ahli Parlimen Parit Sulong yang dijawab oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkaitan dengan antara pembaharuan kerajaan dalam pendekatan serta tata kelola undang-undang, di mana beliau mengatakan bahawa perolehan kerajaan haruslah telus dan terbuka kerana kerja-kerja yang menggunakan rundingan terus dengan menggunakan wang untuk kegunaan parti serta peribadi telah berleluasa dan juga harus dihentikan dengan serta-merta. Dan beliau turut menjelaskan pemberian subsidi juga lebih berbeza dan juga bersasar, di mana pemberian subsidi terdahulu turut merangkumi orang-orang yang berkemampuan, dan pihak penguatkuasaan juga diminta agar lebih tegas supaya tidak berlaku ketirisan atau cuba mengekang ketirisan hasil dan subsidi angkara sindiket penyeludupan seperti diesel, arak dan juga rokok. Baik, selain di TV1 juga di saluran berita RTM, jangan lupa untuk terus saksikan kami di rtmparlimen.rtm.gov.my, juga melalui muat turun mudah RTM Klik ke telefon pintar anda di App Store, Play Store dan juga Huawei Apps Gallery. Baik, kita kembali semula kepada persidangan di Dewan Rakyat. Sekian daripada kami di TV1. Assalamualaikum. Teruskan persidangan kami di Dewan Rakyat. Silakan. Atau paling berat jika disabitkan kesalahan bagi